So pagi ini adalah kelas yang terakhir sebelum perempuan akan ada ujian minggu depan. Okey. Ujian minggu depan ni pada mana sahabat-sahabat kita yang baru masuk tahun ni, ini benda apa orang kata ujian tu memang setiap tahun ada. Kita standard memang ada. Dan ujian tu ya seperti kita maklumkan bahawa tujuan ujian tu untuk perempuan menilai diri sendirilah. Menilai yang sepanjang tahun perempuan belajar pada bulan Februari hari tu. Sekarang dah sampai bulan 11 cepatnya masa. Itu nak masuk bulan 12. Dan sepanjang tempoh tu kita ada kelas setiap pagi pukul 8. So apa yang kita nak buat pada ujian tu ialah untuk perempuan nilai sendiri perempuan punya tahap kefahaman. Maknanya sepanjang tu perempuan faham tak yang kita belajar ni? Faham tak? Dan bagi pihak saya, untuk saya menilai prestasi saya pula, adakah cara penyampaian saya ni membuat orang faham ke, orang lagi tak faham ke, orang jadi lagi confused ke, ataupun itu dari situ kita, masing-masing pihak ada cara nak menilaikan diri sendiri. Memang ujian ni bukanlah ujian macam kata nak lepas masuk universiti ke, memang tak ada lah. Tapi maknanya bila kita belajar, kita ada ujian. Itu biasalah tu. Banyak je orang buat kelas-kelas tapi jadi tak ada ujian. Tapi macam saya lebih suka ada ujian. Sebab ujian tu kita ada prestasi lah, kita buat ada usaha. Kita nak buat peningkatan kan. Mungkin tahun lepas markah kita cukup-cukup makan je 40. Mungkin tahun ni mana tahu kita dah lebih faham, kita boleh markah kita lebih tinggi. Ada setengah orang pula mungkin tahun depan markah dia tinggi. Tapi tahun ni dia merudum pula. Macam itulah, kita pun tak tahu kan. Perempuan punya sendirilah. Sebab apa, dari segi pemarkahan, nanti kita dari segi ujian ni, minggu depan kita ada Zoom macam ni juga, tapi sekejap aja. Nanti saya akan beritahu pada Aliza, kita akan Zoom dalam tempoh setengah jam aja sebagai taklimat. Taklimat sebelum perempuan ambil ujian tu lah. Kita akan taklimat tu pada Zoom macam ni. Katalah mungkin kita start pukul 8 suku ke, 8 suku sampai 8.45, setengah jam je lah. Jadi saya nak tunjuk macam mana cara nak buat ujian tu. Nanti pukul 9 pagi, perempuan akan masuk dekat Telegram macam biasa kita punya grup Telegram tu. Dekat situ kita bagi link, perempuan jawab kat situ je. Maksudnya kita tak ada secara Zoom ni tak payah. Dia setengah jam mula tu je untuk taklimat. Lepas tu perempuan buat sendiri saja. Okey, dan keputusan dia pun sebab macam tahun lepas mana perempuan yang dah ambil peksa tu, bila perempuan submit aja terus dia akan dapat result. Perempuan dah tahulah terus. Perempuan tak payah tunggu. Kalau macam tahun tu sebelum ni yang kita buat secara fizikal tu kan, kan kita ambil masa seminggu sebab saya nak mark paper semua. Lepas tu minggu depan tu baru kita dapat result. Tapi dah secara online ni, perempuan submit aja terus dapat result. Jadi perempuan boleh tengoklah markah perempuan berapa. Okay? So taklimat tentang peksa tu minggu depan lah. Kita akan masuk dalam Zoom macam ni juga. Tapi dalam tempoh dan setengah jam je, sekejap je. Untuk tunjuk cara nak jawab soalan tu. Lepas tu perempuan sendirilah. Kita akan buka link dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Itu nanti kita akan bisa lanjut lah. Okay, just nak beritahu ujian kita tu minggu depan. 5 Disember. Ni minggu depan. So ini jadi kelas yang akhir lah. Dan yang terakhir sepanjang ni kita dah berapa kali Zoom dah. Okay. Ni Zoom yang ke 35 kot. So ini Zoom yang kelasan minggu ni dari segi kita nak belajar, kita nak berkongsi ilmu. Perempuan kena ingat saya dekat sini bukan saya nak mengajar perempuan tau. Saya share dengan perempuan. Sebab saya tahu perempuan kat sini pun ramai yang guru mengajar juga. Perempuan sendiri pun ada banyak guru-guru. Sebab tu saya kat sini sebagai orang yang nak share. Share apa yang saya dah belajar lah. Mungkin saya dah belajar ni perempuan pun dah lebih dah tahu dah. Tapi pada orang yang tak tahu, ni kita share lah. Pada yang dah tahu tu macam lebih tahu lagi lah. Dia mungkin lebih faham lagi lah macam tu. Itu saya di sini sebagai orang yang share saja. Bukan saya mengajar. Sebab nak mengajar saya pun tak pandai lagi nak mengajar. Saya sendiri pun tengah belajar lagi. Maksud macam tu. Okay. So hari ni ada minggu yang last. Dan kalau sebegitu awal-awal, kalau misalnya kata terlebih masa 5-10 minit tu, saya minta maaf lah. Saya macam mana pun kena habiskan jugalah hari ni. Sebab ni dah last kan. Dan tajuk hari ni pun tak ada sambungan pada minggu lepas. Minggu lepas semua sudah settle dah. Sebab kita masuk mat-mat tu dah settle semua. Dah sampai 6 siri dah untuk mat. So hari ni khusus untuk bacaan khusus riwayat Hafs dan Asim saja. Kita belajar satu bab ni je lah last. Okay. So untuk tu, so bila untuk kategori macam ni, oleh kerana dia melibatkan bacaan yang khusus. Maksudnya dalam Quran dia ada satu je cara sebutan tu. So bila perempuan macam ni saya share dengan perempuan cara nak sebut ke apa, perempuan boleh make sure, perempuan sini anda ada guru untuk semak balik bacaan tu. Sebab bacaan tu kalau kita macam kita belajar hukum-hukum, itu kaedah. Macam kita tengok jumpa ni, so kita kena baca panjang. Macam kita belajar mat lazim tu kan. Huruf mat, jumpa dengan sukun, kita jumpa tu dia dapat ada mat yang melentang tu, kena baca 6 harakat, itu kaedah. Macam kita jumpa tu kita kaedah. Tapi bila bacaan khusus, dalam Quran dia ada satu je. So bila dia satu,
kita kena dapat bacaan tu daripada guru yang betul-betul tahu cara nak sebut tu lah. Sebab bukan semua guru boleh tahu cara nak sebut bacaan khusus. Dia bila dah dapat tauliah ke, dah diberi sanad ke, dia dapat pengajian yang daripada guru yang betul cakap sebutan, baru kita boleh sahkan cara sebutan tu. Sebab dia bacaan khusus. Dan kita tak boleh memandai-mandai nak sebut ikut suka kita, tak boleh. Dia kena bunyi macam tu lah bunyi dia. Kita memang kena follow sebiji, kena tiru. Kalau tak gerti pun kena praktis bagi gerti. Maksudnya macam tu lah. Okay? So pagi ni kita akan terus pada bab bacaan khusus. Maknanya di nota yang ke-16 lah, nota yang terakhir. Saya share. Okey. Nampak? Okey, ni nota yang ke-16. Ni nota terakhir. Bacaan khusus riwayat Hafs dan Asim Thoriq Asy-Syatibi. Ini cara kita baca. Dan Puan mesti ingat kita dah sampai level ni, Puan mesti tahu yang kita baca Quran ni ikut siapa? Ikut imam kita siapa? So ini kita punya. Bacaan khusus riwayat Hafs dan Asim Thoriq Asy-Syatibi. Yang kita baca Quran sepanjang ni, cara-cara sebutan apa hukum-hukum semua tu kita ikut kita punya riwayat Hafs dan Asim. Okey. Kita terus pada ni pengenalan dia. Okey. Nanti dah habis ni saya akan terus share nota ni lah. Okey, bacaan khusus riwayat Hafs dan Asim Thoriq Asy-Syatibi. Okey. Terdapat 7 dan 10 qiraat yang masyhur yang diterima dan disahkan oleh Rasulullah SAW. Seseorang itu mesti memilih salah satu daripada qiraat tersebut sebagai pegangan yang diamalkan dalam bacaan Quran. Setiap qiraat ada cara bacaan yang khusus. Untuk itu kita perlu tahu apakah bacaan tersebut bagi qiraat Imam Asim menerusi riwayat Imam Hafs yang telah dipelopori oleh Imam Asy-Syatibi. Ini yang kita baca sekarang ni lah. Sebab tu bila kita baca Quran, kalau orang tanya awak baca riwayat apa ni? So kita kena tahu kita riwayat Imam Hafs an Asim Thoriq Asy-Syatibi. Maksudnya kita tak boleh kalau orang tanya awak baca Quran ni ikut riwayat apa, qiraat apa? Entah, tak tahu dah, tak boleh. Kita baca Quran kita kena tahu imam kita siapa. Sebab kita boleh kita baca kita mesti ada guru kita. Dan guru kita tu siapa? Sebab cara bacaan tu lain, ikut cara macam ni lain, imam ni lain. So kalau kita ikut Imam Hafs dan Asim, semua cara bacaan dia kita kena follow lah. Sebab kita ada imam kita. Kalau apa-apa berlaku, kita rujuk pada imam kita. Maksudnya macam tu. Tapi ini bukan imam solat tu lah. Ini imam untuk Quran. Dia bacaan-bacaan Quran. Dan kita dah belajar mula-mula dulu, Quran ni ada banyak qiraat dia. Ada banyak imam-imam ke jadual yang banyak tu kan. So macam kita sekarang ni, kita akan baca riwayat Hafs dan Asim. Okey. Terdapat 2 asas perbezaan bacaan antara imam-imam qiraat. Bila kan banyak qiraat-qiraat tu semua, ada 2 perkara asas yang menyebabkan ada perbezaan tu. Ini perbezaan pada usul qiraat iaitu kaedah asas yang menjadi pegangan dalam sesuatu qiraat itu seperti hukum nun sakinah, mim sakinah, mad, tarkik, tafkim, hukum asas yang lain. Ini dah semua qiraat sama je, semua standard. Tak ada apa-apa khilaf ke apa, semua standard semua baca. Kalau macam ni farsh huruf ni, farsh al-huruf ni, hukum-hukum khusus bagi sesuatu perkataan dalam Quran yang menjadi pegangan bacaan sesuatu qiraat itu. Ianya adalah sesuatu yang sah seperti yang mereka riwayatkan dari Rasulullah SAW. Okey, dari segi asas, pokok asas tu semua sama je. Semua qiraat, nun mati ke, mim mati ke, mat ke, semua sama je kaedah dia. Tapi bila ada pada sesengah perkataan tu ada perbezaan. Mungkin seorang ni sebut guna sin, yang ni qiraat lain sebut ruqsad. Kan kita ada sin dengan sod semua tu. Itu dah dia berlaku perbezaan tu kat sini saja. Pada perkataan tertentu sahaja. Tapi dia punya makna semua sama, dia tak berubah makna. Cuma cara sebutan tu. Jadi bila Rasulullah dah endorsekan semua sebutan ni boleh, guna sin boleh, sod boleh ke apa, itu berlaku perbezaan tu kat sini sajalah. Sebab tu bila ada perbezaan, kita kena tahulah imam kita baca yang perbezaan tu macam mana. Apakah perbezaan yang kita sepatutnya kena ikut. Kita tak boleh suka-suka je. Nampak sin, kita suka sin. Nampak sod, kita baca sod. Tak boleh. Kalau kita nampak kaedah macam ni, kata sin tu di atas, riwayat kita kena baca guna sin. Tak boleh guna sod. Macam tu. Itu maksudnya perbezaan tu berlaku pada perkataan tertentu saja. Asas semua qiraat sama. Okey, kat situ tak ada berlaku apa-apa. Okey, sekarang itu asas yang kita kena tahulah. Okey, sambungan. Di antara bacaan khusus ini juga terdapat ayat-ayat yang dikenali sebagai ayat-ayat gharibah di kalangan masyarakat. Maksudnya masyarakat umum macam kita ni semua sebut sebagai ayat-ayat gharibah. Kalau kita tengok dalam buku matan ke apa, dia tak ada guna ayat gharibah. Dia kata bacaan
khusus riwayat. Itu je lah dia main tu. Tapi macam kita orang masyarakat kita, yelah kita di zaman-zaman dulu, di bahagian Nusantara, kalau sebut ayat-ayat gharibah, maknanya ayat yang pelik. Di kalangan masyarakat kita biasa guna perkataan tu je lah untuk mudah kita faham. Sebab apa? Ayat-ayat gharibah di kalangan masyarakat kerana kaedah bacaan yang asing, bacaan yang pelik, bacaan yang ganjil, yang di luar kebiasaan bacaan yang biasa dan umum. Oleh kerana dia bacaan tu pelik, cara nak sebut pun macam lain benda yang lain daripada ayat-ayat lain. Sebab tu bagi ayat-ayat gharibah. Tapi ayat gharibah ni bukanlah satu kata rasmi. Macam kita dah sebut wajibul gunah. Kita cari dalam buku, dalam matan tak ada wajibul gunah. Wajibul gunah tu di kalangan masyarakat Nusantara, masyarakat Melayu yang guna perkataan tu. Untuk apa disebut wajibul gunah? Untuk kita, orang awam ni faham lah, wajibul gunah, wajib dengung. Dia guna perkataan macam tu lah. Untuk kita senang faham. Sedangkan dalam kitab, ditulis harful gunah. Huruf-huruf yang gunah, huruf yang ada dengung. Sama juga macam ni. Ayat-ayat gharibah, ada muncul kata, bahasa pasal maknanya kita bukan rasmi lah. Rasmi dia bacaan khusus. Dia punya kalau kita sebut dalam masyarakat tu ayat-ayat gharibah. Maksudnya ayat yang pelik, asing, ganjil. Tak ada dalam Quran tu. Hanya satu je. Kalau kita salah baca satu tu, maknanya jangan claim lah kita dah khatam Quran. Sebab apa? Ramai je orang claim, saya dah khatam Quran, dah 10 kali dah khatam Quran, dah tadarus dan sebagainya. Okey, cuba baca pada jenis-jenis ayat gharibah yang kita dah, yang pelik tu. Tapi cara sebut dia salah. Dia tak baca yang betul. So macam mana dia boleh claim dia dah khatam? So tak boleh. Bila orang kata khatam Quran dah apa semua tu, dia mesti clear semua yang ayat gharibah ni. Kalau tak macam dia baca kot siapa? Sebab riwayat Hafs Asyir bunyi dia macam tu. Tapi dia bunyi macam lain. Contoh lah kan. Sebab tu kita jangan senang-senang nak claim diri kita ni, saya dah khatam lah, dah apa semua. Tapi kita macam saya sendiri, personally memang saya akan check yang 4 ni dulu. Untuk itu sangat penting untuk kita mengetahui dan mempelajari cara bacaan tersebut supaya bacaan Al-Quran kita menepati lafaz yang sah. Sebab tu kita nak baca tu jangan mengikut suka je. Kita mesti ikut lafaz yang sah. Kalau tak sah, macam mana kita nak claim diri kita dah baca Quran 30 juzuk pakai? Terutama sekali pada ayat gharibah ni terdiri pada ismam, tashil, raum, imalah. 4 jenis ni. Yang paling penting sekali. Dalam Quran ini je. Mana ada banyak pun. Oleh kerana benda ni lah kalau kita tak clear, so kita jangan claim lah kita dah khatam Quran. Sebab kalau tu saya kata, personally, saya memang kalau orang kata, saya dah khatam Quran semua banyak kali, saya nak talaki semua, okey. Kita check ni dulu. Nak mengesahkan betul ke yang kata dah talaki semua tu, betul tak sebutan dia. Kalau tak clear maknanya belum lagi lah. Bila belum lagi bukan orang kata tak bagus ke apa, tapi kena belajar lah. Kenalah belajar cara ismam tu macam mana, tashil macam mana, raum macam mana, imalah macam mana. Ramai je saya jumpa yang nak bertalaki, dia tak tahu pun apa benda ismam, tashil, dia tak tahu benda, apa benda. Sedangkan yang tajuk yang asas biasa pun tak tahu, tambah lagi yang jenis yang pelik-pelik ni. Sebab tu ada orang tu dia macam suka hati lah, dia tak ada talaki, tak ada apa. Dia main baca ikut dia je. Kita pun tak tahu macam mana dia boleh berani je baca tanpa ada ilmu. Itu ini kena berhati-hati lah. Quran ni janganlah buat macam cincai-cincai je. Quran ni penting. Baca tu kita kena tahu dia ada izah dia. Dia ada keagungan dia. Maksudnya kita nak baca dia pun kena berhati-hati. Tak boleh macam bacalah, hentam je lah, tak ada siapa dengar pun. Kita baca Quran ni, kita baca seorang ke, baca ramai ke, depan orang ke, pertandingan ke apa ke, tetap dia sama je lafaz dia. Dia tak boleh depan orang, kita beria-ia jaga tajwid, semua taranum bagai. Tapi bila baca seseorang, kita main cerita-cerita sebab orang tak dengar. Jangan, tak boleh. Quran tak boleh macam tu. Dia bukan itu kaedah dia. Apa keadaan pun, kita baca dah hati sekalipun, tetap bacaan dia sama. Itulah dia bezanya Quran. Tetap boleh baca macam cerita-cerita suka hati. Sebab dia ada kaedah dia. Okay? So siapa macam hari ni kita tak tahu, selama hari ni aku baca hitam je lah tak tahu. Okay, sekarang ni kita belajar lah. Belajar macam mana, lepas tu kita praktis balik. Okay? Dan selain pada 4 ni, dia ada kaedah lain lah. Kaedah bacaan yang lain. Tapi yang 4 ni, ini yang memang kita boleh nampak, dia memang 4 saja yang kata yang penting dalam Quran kita kena tahu. Okay? Ada satu lagi, nakal tu. Nanti kita tengok sebab dia tak, ikutkan dia bukan satu yang gharibah, tapi dia adalah lebih pada kaedah. Kaedah macam kita belajar Mat Azim semua tu kan kaedah. Dia lebih pada macam tu lah. Okay, so kita tengok dulu. Kita tengok first kali pada surah Yusuf ayat 11. Terdapat 2 cara bacaan khusus yang mesti diambil perhatian cara melafazkannya. Mesti ambil perhatian. Ambil perhatian. Cara melafazkannya. Maknanya kita tak boleh suka-suka hati nak pilih, nak sebut macam mana tu, suka-suka tak boleh. Mesti kena belajar cara nak lafaz. Kalimah tersebut boleh dibaca secara ismam ataupun raum.
Okay, pada surah Yusuf ni ada dua cara nak sebut. Okay, sebelum kita nak belajar sebut tu, kita tengok setengah Quran dia gunakan titik hitam ni. Ayat ni sama lah, ayat 11. Pada kalimah ni ada setengah Quran. Orang tengok punya Quran sendiri dia ni pakai yang bulat hitam ataupun yang diamond. Dua-dua ni sama je kaedah. Cuma kalau zaman dulu kalau kita tengok Quran Madinah, kalau kita pergi umrah kan, kalau kita beli Quran kat sana, kita nampak dia pakai titik hitam ni. Titik hitam ni. Kalau yang sekarang kita beli kat sini ni, dia pakai diamond. Kadang-kadang kita beli Quran daripada apa? National Quran tu, pencetakan Quran yang dekat Malaysia ni semua, dan dia pakai diamond. So tak ada masalah sama hitam, bulat hitam ni ke, atau guna diamond ke, itu tak ada masalah, dia sekitar anda saja. Tapi cara baca tu yang kita kena tahu. Nak baca Ismam dengan Rom ni kita kena belajar. Titik tanda dia tak ada masalah. Kalau Quran kita warna hitam pun betul, guna diamond pun sama je. Yang penting cara nak baca area perkataan ni. Okay. Ulama Doktor, maknanya ulama tentang penulisan ni telah menukar titik bulat merah asal titik bulat merah. Maknanya kalau kita guna Quran yang color tu mungkin dia merah lah kot. Tapi kalau kita guna Quran yang black and white biasa ni mungkin dia hitam lah. Okay. Asalnya bulat titik bulatan merah kepada tanda berupa intan ni, diamond ni, dengan tujuan untuk memudahkan pencetakan. Dari segi printing je lah. Tapi fungsi semua sama, dia tak ada apa. Okay. So, kita pergi cara baca. Okay. Bacaan khusus, okay, Roy Hafs ni, okay, kita tengok fokus pada cara baca Ismam. Surah Yusuf ni, cara baca Ismam, ambil dari guru yang mengetahui secara musyafahah. Saya letak merah dan terang ni. Maksudnya perempuan baca Quran, bila make sure pada ayat-ayat ni, mesti kena betul laki. Kalau kita tak nak taki 30 juzuk pun, kita tak ada masa dah bagai, cuba pergi jumpa guru Quran, semak yang 4 bacaan khusus ni. Betul tak kita sebut tu? Dia mesti ambil dari guru yang mengetahui secara musyaf, kena berdepan lah. Kena berdepan, cara nak sebut tu macam ni. Kalau dia kata okey betul, okey lah. Kalau dia mengesahkan okey bacaan awak betul, betul lah tu. Kalau macam kita tak ada masa nak talaki 30 juzuk contohlah, tapi sebabnya mesti 30 juzuk. Mesti jumpa guru. Kalau teruk macam tak boleh sangat lah, susah nak cari ke apa benda, semak yang bacaan yang gharibah ni. Bacaan khusus ni kena semak. Okay. Ismam maksud dia apa? Bermaksud memuncungkan dua bibir sebaik saja mensukunkan huruf itu dan memastikan adanya ruang kecil antara kedua bibir untuk melepaskan nafas tanpa mengeluarkan suara. Okey, ini teks. Sebab tu kita kalau dari segi teks ni, kita faham kena muncung bibir, sukun semua ni. Macam mana kita nak buat kalau kita tak ada sampel? Kita boleh tengoklah dekat YouTube semua, itulah kita tengoklah kat situ. Cara macam mana imam-imam tu baca, cara buat mulut macam mana. Kita kena tengok sampel. Dan bila dah tengok sampel, kita sendiri kena buat. Dan bila kita buat, kena ada orang dah tengok yang kata, oh awak buat ni betul. Bunyi ni betul ke, salah ke, tak tepat, kena lebih lagi ke. Itulah, betul kena semak dengan guru. Tak boleh tengok seorang, betul praktis sendiri tak boleh. Okay, kalau tak, kita tak boleh nak declare diri kita dah khatam 30 juzuk pun tak boleh. Kalau benda ni tak lepas lah. Okay. Kita tengok teks pada mushaf Quran kita ni sama ada bentuk diamond ke, bentuk hitam ke, bintik hitam ni pun sama je. Tapi kalimah ni, la tak manuna ni, benda ni, kalimah ni sama ada dia diamond atau bintik hitam ni. Orang tengok sendiri orang Quran jenis apa. Lepas tu kalimah asal dia la tak manuna. Ini original. Ini original dia, asal dia. Tapi dalam Quran dia tak tulis lah macam ni. Dia Quran yang ni lah kita nampak sekarang ni. Okey, oleh kerana berlaku apa? Kalimah asal, pada asalnya terdapat dua huruf nun yang berbaris, tetapi dalam mushaf ia ditulis dengan satu huruf nun saja. Ini original, ada dua nun. Nun baris depan nun atas na. Okey, ada dua nun kan? Okey, ini original. Okey, bila kita penulisan Al-Quran kita dia tulis macam ni. Nun ni jadi satu je. Yang satu nun lagi tu dia tukar dengan bintik hitam ni, ataupun satu lagi tu tukar diamond. Mana pergi nun yang satu lagi tu? Dia dah masuk kat sini lah. Dua nun kan double. Idgham mutamasilan kedua yang double kan. So, bila dua double dia masuk lah. Kita pun dah tahu huruf yang besar tu kan huruf yang double. Sebab tu yang nun yang asal dekat sini ni, dia dah masuk dekat sini. Jadi nun yang bersabdu. So dia tulis sekali je lah nun tu. Tapi tempat nun yang kosong tu dia ganti dengan bintik hitam ni. Ataupun dia ganti dengan diamond. Ini asal. Ini pada teks kita nampak sekarang ni. Okey, kita dah tahu dari segi teks. Sekarang nak baca tu macam mana? Sebab kita tak boleh baca la tak manuna sebab dalam Quran tak ada. Macam mana kita nak baca la tak manuna? Kita pun tak ada idea. Nak baca macam ni. Kalau dia tulis macam ni, kita boleh dah baca. La tak manuna.
Sebab dia memang original. Tapi sekarang Quran dia tak tulis macam ni. Dia tulis macam ni. Bila dah macam ni, macam mana nak baca? Kalau kita tak belajar kaedah, tak tahu cara nak bertalaki macam mana ni kita nak sebut? Kita nampak la tak ma, okey, manna, itu yang diamond apa fungsi? Yang bintik hitam ni apa pula fungsi dia? Macam tu kan. Kerana kita tak boleh menghentam dia, kita kena belajar cara dia. Okay, cara baca dia macam mana? Dia akan bunyi la tak manna. Ini dari segi penulisan. Penulisan la tak manna, sebab apa dia kata huruf nun yang pertama tu kan kita dua-dua berbaris. Dua-dua kan berbaris. Lepas tu dalam mushaf ditulis dengan satu nun yang tadi ni. Okey. Cara nak baca pula huruf nun yang pertama tadi tu, ini kan pertama yang berbaris domah pada depan yang tadi ni disukunkan. Ini ditukar kepada mati ni. Ini kan pada depan, pada asal. Lepas tu bila kita nak sebut, kita kena matikan dia. Matikan jadi nun mati. Itu dalam teks tak ada. Kita yang kena tahu benda tu kena matikan. Disukun kemudian diidghamkan. Dah mati, masuk pula. Bila nun yang dah mati, nak masuk ke nun yang hidup ni, sebab tu dia bagi sabdu. Kita tahu huruf double kan. Huruf double kan dua huruf yang sama. Satu mati, satu hidup. Kan sama. So ini pada asal dia. Pada asal. Ini pada teks. So cara nak baca dia akan bunyi la tak manna. Tapi la tak manna bukan sebenar dia macam tu. Dia akan baca sebab dia kata muncungkan dua bibir sebaik saja mensukunkan huruf itu dan memastikan adanya ruang kecil antara dua bibir untuk melepaskan nafas tanpa mengeluarkan suara. So nak buat macam mana ni? Maknanya kita akan sebut secara basic dia la tak manna. Tapi dia tak, kalau la tak manna mulut tak muncung pun la tak manna. Tak muncung pun. Itu dari segi kita kena baca. Tapi apa yang kita kena buat? Sebab kita memuncungkan. Sebab tu kena bertalaki. Dia akan bunyi la tak, sebab dia kata apa? Bibir tu kena muncung nanti kan. Tapi sebaik saja kita sukun dulu. Sukunkan huruf itu. Yang sukun siapa? Nun mati. Mana makhraj huruf nun? Sebab tu pusing-pusing mana pun tetap kena tahu makhraj dengan sifat huruf. Mana makhraj huruf nun? An. Perempuan sendiri buat, tekan. Nun mati, an. Kat mana lidah kita? Mesti dekat dengan gigi apa? Langit lembut belah depan sekali kan? Huruf nun. An. Kat belakang gigi tu, bukan gigi kapak gitu tu. Iris itu kan bahagian depan, ujung dia. An. Cuba letak situ. An. Benda ni pun kena buat. Nak dapatkan macam mana dia punya feel cara nak buat ismam tu. An. Dia kata sukunkan huruf itu. Bermaksud memunculkan dua sebaik saja sukun. Jadi kita dah sukun, lepas tu nak kena muncung. An. Okay, kalau kita buat la tak manna. Mulut boleh muncung lagi. Tapi sekarang ni kita nak kena muncung. Apa nak buat? Tekan dulu man. Tekan man. Mulut tu muncung tapi tak ada bunyi apa-apa. Action saja. La tak manna. La tak manna. Tekan dulu pada nun. Makhraj nun dulu. La dua akad. Maksudnya tak. Ingat hamzah. Syidah. Putus bunyi. Jangan. La tak man. Tak mau. Salah. Dia huruf syidah. Jangan ada bunyi cukup kolah melantun-lantun pula. Putus bunyi. La tak man. Tu kena tekan dulu. Man. Okey, makhraj dulu kan dia ada original dengung. So siap-siap tekan dulu baru muncung. Settle tekan dulu. La tak manna. La tak manna. Masa muncung dia tak ada bunyi. Jangan buat la tak mauna. La tak mauna. Bila kita muncung sambil dengung salah. Kerana apa? Salah sebab kita akan tambah huruf. Huruf apa? Huruf waw. La tak mauna. Aku bunyi macam mauna. Mau. Itu dah tambah huruf waw. Tak boleh berlaku macam tu. Sebab kita kena la dua akad. Tak putus bunyi. Man ni. Masih sebut man. Tekan pada makhraj. Man. Manna. La tak manna. Dengung tu berlaku di masa makhraj tu. Bukan berlaku masa kita muncung. Muncung tak ada dengung. Muncung tu action saja. La tak manna. La tak manna. Benda tu yang kita kena buat. Sebab tu kalau tak bertalaki, kita tak tahu nak buat macam mana. Sebab dari segi sebutan, la tak manna. Tapi okeylah betul, la tak man. Tapi mana muncung pula? Kat situlah dia punya, orang kata yang kita kena talaki tu sebab nak nampak muncung tu lah. La tak manna.
La ta'manna, manna, la ta'manna. Manna, la ta'manna. So dengung tu masih kita tekan makhraj. Muncung tu tak ada lah. Tapi dia masih kita mesti dengung kan dengung yang panjang, dengung yang sempurna. La ta'manna, la ta'manna. So kita dah muncung. Dah muncung, tarik balik ke belakang untuk sebut na. La ta'manna, manna, manna. Masa tengah muncung, jangan la tak mauna. Dengung tak boleh macam tu. Dia tak boleh berlaku masa mauna. Salah. Kena buat satu-satu. Man, na, la tak man, na. Itu cara baca ismam. Ismam maksudnya memunculkan dua bibir sebaik saja sukun huruf nun. Man, man, makhraj. Man, masa sebut man, na, man, muncung bibir. Baru pergi ke belakang balik untuk sebut na, la ta'man, na. Itu baca cara ismam. Sebab tu kena jumpa dengan guru. Macam mana nak sebut dengan betul. Kalau kita baca la ta'man, na, muncung tak ada apa tak ada, salah tu. Kalau sama hari ni kita baca macam tu pun memang salah. La ta'man, na, mana. Kita tak tahu lah. Itu pun kalau kita nampak yang cara original dia dah ditukar. Tapi kalau kita direct macam ni, macam mana nak baca ni? La tak, dan kita tahu orang akan buat la tak manna. Memang tak ada muncung lah. Sebab kita pun tak tahu muncung kat mana. Sebab kita tak pernah jumpa guru kan. Kalau kita baca teks pun, masa bila nak muncung tu? La tak, muncung tu masa tak ke, masa ma ke, masa na ke, pun tak tahu. Sebab tu kena bertalaki, musyafahah, jumpa dengan guru. Cuma guru yang tahu cara nak sebut benda tu lah. Okay? Itu adalah cara ismam. Sebab tu kalau kita clear ni, clear lah. Okay? Lepas tu satu lagi, kalimah yang sama, baca secara raum. Kalimah ni boleh baca dua cara. Satu, ismam tadi tu yang muncung tu. Satu secara raum. Raum ni apa? Menyebut sebahagian baris saja dengan suara yang perlahan atau lemah. Sekadar hanya dapat didengari oleh orang yang berdekatan saja. Ia juga disebut sebagai ikhtilas. Maksudnya, katalah dua satu harakat, tapi oleh kerana kita baca secara ikhtilas, sebahagian sebenarnya bunyi tu contohlah dia bunyi kalau kalau dua harakat, kalau satu harakat, kalau itu jadi macam 1/3 ataupun setengah dia. Macam ikhtilas, dia pendek lah, dia potong, dia tak cukup satu harakat. Sebab tu nama dia raum. Raum tu maknanya harakat tu tak cukup satu. Dia pendek pada satu. Okay, maknanya dia akan berkurang cepat lah. Sebab tu bila baca secara raum, orang yang dekat je lah dengar. Orang sebelah kita, depan kita, tan laki, boleh lah dengar. Orang duduk jauh seberang ni tak dengar lah. Tak boleh lah dengar sebab benda tu sikit saja kan. Banding kalau macam ismam tadi, kalau kita baca secara ismam, ini pun orang yang nampak muncung tu. Kalau orang buta tak nampak kita punya muncung tu. Maknanya orang yang nampak ada mata penglihatan dia terang jelas, dia nampak kita muncung. Maknanya kita baca secara ismam. Tapi kalau kita orang buta, dia tak nampak lah. Dia boleh dengar je. Tapi dia tak nampak lah bibir yang muncung tu. Kalau macam raum ni pun sama juga. Kalau orang dekat je dengar. Orang jauh tak dengar. Kalau kita pakai mic sekalipun, tak boleh lah beria sangat boleh dengar. Dia macam sangat sikit saja sebab dia bukan cepat. Okay? Kalimah yang sama, pokok yang sama, kalimah sama. Tengok sama dia diamond ke bintik hitam ni. Mereka tengok orang Quran sendiri. Dua-dua pun sama, tak ada masalah. Kalimah asal sama juga macam tadi. La ta'manuna, ini original. Tapi dalam Quran dia tak tulis macam ni. Kalau tulis macam ni kita boleh baca lah. La ta'manuna. Tapi oleh kerana dia bukan sebab kalau kita baca sendiri pun la ta'manuna, dia tak menepati pun. Yang sebenarnya dia nak secara raum. Dia tak menepati. Sebab tu perlu pada bertalaki, jumpa dengan guru. Okay? Oleh kerana dia tak menepati bunyi nuna ni semua. So dia letaklah bentuk ni. So bila dia letak hitam ke, diamond ke, cara nak baca tu lah. Dia kata apa, kalau untuk raum ni, cara nak baca, huruf nun pertama yang berbaris dhammah pada depan tadi tu, dilafazkan sebahagian saja. Iaitu dengan kadar 1/3 harakat dan disebut dengan cepat. Macam tadi, kalau ismam, kan ni original. Yang apa kita berlaku ismam, kita mati kan. Nombor di depan ni kita mati. Dah kau bunyi la tak manna, itu ismam. Tapi bila dah tukar jadi sukun, kita kena muncung. Tapi untuk raum pula, dia tak payah tukar jadi sukun. Dia maintain baris depan juga sama. Cuma baris depan tu dia tak komplit satu harakat. Kalau satu harakat, la tak manuna, la tak manuna. Biasalah nuna, itu satu harakat. Tapi bila baca secara raum,
Nu ni 1/3 bunyi je. Jadi berlaku sikit dan cepat. La ta'manuna, la ta'manuna, la ta'manuna, nuna, nuna. Pendek. Kalau kita baca dengan satu harakat, la ta'manuna, la ta'manuna. Itu kan sebiji nuna, nuna. Tapi sekarang bila baca isyara raum, la ta'manuna. Seolah macam mulut pun tak bergerak pun. Tapi dia 1/3 je. La ta'manuna. Sebab tu orang dekat je boleh tahu. Atau orang dekat boleh nampak macam mulut dia mutung sikit je. Nuna. La ta'manuna. La ta'manuna. Itu betul satu akad. La ta'manuna. Manuna. Itu penuh. Betul-betul satu akad. Tapi dia kata 1/3 saja. Maknanya dia tak tukar pada sukun. Tapi maintain pada depan. Cuma nak sebut dia tu. 1/3. Maknanya baca cepat je lah. La ta'manuna. La ta'manuna. Nuna. Nuna. Itu bacaan secara raum. Sebab tu benda ni kena betul laki. Kalau kita main hentam je, kita betul nak baca apa benda ni. Sebab dalam Quran dia tak tulis pun. Baca secara ismam, baca secara ni tak cakap. Kita lah kena belajar. Bahawa pada kalimah ni kena baca ismam boleh, raum pun boleh. Tapi lebih, antara dua ismam dengan raum ni, ulama' lebih, orang kata lebih afdal baca yang secara ismam. Baca secara ismam. Sebenarnya kita kena belajar lah dua-dua. Tapi yang lebih afdalnya baca secara ismam. Maksudnya kita nak baca tu, kena muncung. Yang muncung tu. Tapi yang raum pun kena tahulah juga. Kalau kita nak ajar orang, ke diri sendiri pun kena tahu. Bahawa pada kalimah yusra ayat sebelah ni, boleh baca secara ismam, kena muncung. Atau baca secara raum, sebutkan 1/3 saja huruf nun tadi tu. Okay? Cuba lihat sekali, perempuan buat yang ismam. Kita buat cara sebutan ismam. La ta'manna. La ta'manna. Sebab tu tak boleh baca laju. Bila kita baca la ta'manna, muncung pun tak keluar apa pun tak ada, mentam aja. Dia mesti slow motion, kena satu-satu lah. La ta'manna. La ta'manna. Makhraj nun tu yang tekan. Automatik kan ada keluar dengung. Masa itu tekan dari situ, itu mulut muncung. Masa muncung dia tak ada bunyi apa-apa pun. La ta'manna. Manna. La ta'manna. La ta'man. La ta'man. Tekan man tu dulu. Manna. Manna. La ta'mauna. Ramai je baca la ta'mauna. Sebab apa dia tak tekan makhraj nun tu dulu, terus dia muncung. So bila dia muncung masa terus dia tekan, dia tanpa tekan dulu manna, dia terus mauna. So mulut tu terus pergi ke depan. Maknanya dia dah tambah huruf waw. Dia akan bunyi mauna. Mauna. Mauna masalah lah sebab dia dah tambah huruf pula. Itu kalau ismam. Kalau raum, okey, baris yang sama tu tak buang apa-apa pun. Cuma 1/3 je. La ta'manuna. La ta'manuna. Mulut pun tak nampak nu betul-betul. La ta'manuna. Sebab dia 1/3 saja. So dua-dua ni Papa kena tahu cara nak sebut. Tu untuk surah Yusuf ayat 11. Okey. Lepas tu kita pergi pada surah Hud ayat 41. Sama juga terdapat bacaan khusus yang mesti diambil perhatian cara menafaskannya. Kalimah tersebut dibaca secara imalah pula. Okey. Tadi cara ismam. Dengan raum ini baca secara imalah. Imalah ni apa pula? Pun sama juga untuk ayat ni, dia akan guna titik hitam ni ataupun diamond. Puan tengoklah banyak Quran. Kalau tadi tu hitam, dia pun akan sama juga hitam lah. Kalau diamond, dia pun akan diamond. Tapi dua-dua pun sama je. Tapi bila nampak benda pelik tu, kita pelik, asing, gharib lain. Sebab apa dia ada titik hitam lah, ada diamond bagai kan macam pelik. Mana ada lain, kalimah lain tak ada pun. Benda dia je ada. So bila benda tu ada, mesti ada sesuatu yang special dekat situ. Okay? So sama juga kaedah dia, ulama adab tu tukarkan titik bulatan merah tadi tu kepada tanda bulat intan, berupa intan, diamond tu dengan tujuan untuk kemudahan pencetakan. Cara baca sama, dia tak ada apa-apa berubah pun. Cuma tukar dari segi pattern ni je lah. Okay? Gambar hitam ataupun diamond. So untuk kalimah ni pun, surah Hud dia akan guna yang sama juga. Macam ismam tadi tu, dia pun akan guna yang sama. Apa kata simbol yang sama. Tapi nak baca dia lain lah, cara baca dia lain. Okay, kita tengok cara baca. Okay, ini cara baca imalah surah tadi, surah Hud tadi. Ambil dari guru yang mengetahui secara musyafahah. Kena ambil pada guru bacaan. Apa maksud imalah ni? Memiringkan atau mensendengkan, mencondongkan sebutan bari atas, fathah bari atas ni
menghala kesebutan kasrah bari bawah pada kadar yang banyak, seperti menyebut kata rehal, rehat dalam bahasa Melayu. Dalam Melayu kita sebut rehal, rehat kita sebut rehal, rehat kita tak sebut re kan, sebut rehal, rehat. Dalam bahasa Melayu tu dapat idea dah tu. Banyak ulama kita yang di Nusantara ni dapat idea macam mana kita nak sebut ni. Dia sebut dia seakan-akan rehal ataupun rehat. Sebab kita tak sebut rehal, kita tak sebut rehat, kita sebut rehal ataupun rehat. Okey, bila kata imalah ni apa? Nak kata dia tu, kejap kita nak pada tag pada mushaf. Macam ni sama dia pakai diamond, apa tu hitam bulat ni, tak kisah mana-mana pun boleh, tengok pemanjung Quran. asal dia majraha ataupun mujraha. Inilah dua kalimah, dua perkataan, tapi perkataan ni tak ada berubah makna apa-apa pun. Maknanya dari segi baris dia, mim baris atas ma, mim baris depan mu. Majraha, mujraha. Ini kalimah asal. Tapi dalam Quran kita tak nampak benda tu. Sebab dia dah siap tukar macam ni. Tukar hitam ataupun diamond. Okay. Mim fathah mim baris atas atau mim dhamma baris depan dan ra fathah baris atas. Ini asal dia. Ini teks asal. Okay. Nak baca pula macam mana? Okay. Kalau kita nampak macam ni, kita bolehlah baca. Majraha, mujraha. Tapi sebab oleh kerana bacaan khusus, dia tak adalah tulis macam tu. Dia dah tukar macam ni kan. Okay. Dah macam ni pula nak sebut macam mana pula. Okay. Buat majoriti orang akan baca majraha. Sebab dia tak belajar, dia sebutlah majrah sebab dia nampak. Tapi dia kata ra, tapi bukan ada baris pun. Tapi majoriti baca macam tu, majraha. Kenapa dia baca majraha? Sebab dia nampak ada alif kecil ni. Dia ni mak asli kan mesti baris atas. Dia pun akan baca majraha. Kenapa awak baca majraha? Mana ada baris? Ra tak ada baris pun. Mana ada baris atas? Kalau awak kata majrah, ni kan baris atas. Ni baris mati. Ni bintik hitam. Ni huruf mat. Ni ha baris atas, ni huruf mat. Ini bolehlah baca maj. Ini kenapa dia boleh jadi ra? Mana ada baris? Tak ada baris pun. Yang dia ada cuma huruf mat saja. So dekat situ lah macam mana kita boleh mandai-mandai baca majraha. So dah tentu salah. Okey. So apa kaedah dia? Dia akan bunyi macam di antara majraha dengan majriha. Nak kata ra pun bukan, nak kata ri pun bukan. So di antara. Di antara apa? Re tu lah. Majreha. Sebab tu dia akan bunyi majreha. Sebab ikut ni. Rehal, rehat. Sebab asal dia majraha, mujraha ini pada teks asal. Tapi dia tak bunyi macam tu. Dia kata lebih pada nak kata atas pun bukan, nak kata bawah pun bukan. Tapi dia lebih ke arah bawah, pada kadar yang banyaknya dia lebih sending kepada ke bawah. So nak kata bawah sangat ri pun bukan jugalah. Majraha bukan. Majriha pun bukan. So dia akan baca majreha. Ada antara ra dengan ri, bawah tu. Di antara tu. Re, majreha. Sebab tu bunyi macam tu. Majreha. Sebab tu dia tak bagi baris atas ke apa bawah ke bukan. Sebab tu dia tak letak tanda hitam atau letak diamond. Sebab bunyi dia tak boleh nak kata ra ke nak kata ri pun bukan. Di tengah-tengah. Oleh kerana dia kata tengah sangat pun tak, sebab dia kata lebih ke bawah lebih. So dia bunyi dia macam itulah. Macam rehat tu. Majreha. Bunyi di antara baris atas dan baris bawah pada sebutan huruf ra. Ra tu akan bunyi nak kata ra, bukan. Nak kata ri, bukan. So di antara tu, tapi lebih ke bawah. So dia akan bunyi re. So kita akan baca majreha. Majreha. Mesti qalqalah dulu. Jangan majreha, maca. Tengok jim pun dah tak ada tak ada qalqalah. Qalqalah pula sugra tau. Bukan qalqalah majreha, itu dah putus betul. Atau macere, itu dah lepas bunyi. Dia macam bunyi cek ni kan. Maksudnya dia tak rapat. Ada udara lalu. Macere. Kalau terlampau kuat pula majre, itu dah putus. Sedangkan dia ada sugra. Sugra kita masih baca dia tak boleh putus. Majreha. Sudah akan bunyi. Majreha. Itu dah bunyi dia. Sebunyi inilah perempuan kena bertalaki untuk dapatkan sebutan betul tak. Ada kata sebut majriha, ada kata sebut majraha, tak boleh. Dia mesti majreha, macam bunyi rehal, rehat. Itulah bunyi dia. So siapa yang baca majraha menghentam dia, sasah memang menghentam je lah tu. Dan kalau kita argue dengan dia pun, kenapa awak baca ra, mana baris? Tak boleh nak jawab sebab mana baris? Kita boleh query. Sebab tu bila kita belajar ilmu tajwid, banyak benda kita boleh kata, kalau orang tu berpegang pada kata tak adalah ini mesti baca ra. Mana bukti? Sebab kita boleh, sebab dia ada kaedah. Sebab dia tak ada macam ikut suka hati, ikut mulut kita je, tak boleh.
Kita kena ikut apa dah bacaan khusus. Apa nama dia bacaan khusus? Kena ikutlah khusus tu. Macam mana? So nak ikut bacaan khusus tu kita kena faham lah. Sebab tu kita nak belajar kena faham. Tak boleh hafal. Kita tak boleh hafal. Kalau kita hafal, kita lupa. Dan bila orang tanya pun kita tak tahu. Tapi kalau kita faham, orang tanyalah apa-apa pun kita tahu jawab. Oh, kenapa awak baca Majereha? Saya tak pernah dengar pun. Contoh kan. So kita terangkan. Oh, sebenarnya bunyi Majereha ni dia dah bacaan khusus. Maksudnya kita kalau dah faham, tak payah tengok teks pun kita boleh terang kat dia. Kalau awak tengok kat Quran ni. Kalau awak kata Majereha mana baris atas? Tak ada kan? So dia tak boleh bunyi roh. Sebab asal dia, kita boleh terang dia, asal dia Majereha ataupun dia tulis Mujaraha. Tapi dalam Quran tak nampak benda tu. Dia akan bagi teks macam ni. Oleh kerana teks ni kan lain, kan nampak pelik tu. Ada bintik hitam lah, diamond bagai ni semua kita tak tahu. Benda kan pelik. Memang Quran tak ada pun. Ini satu je. Bentuk macam ni. Lepas tu kita, bila bentuk tu pelik, mesti baca pun pelik. Mesti ada lain kat situ. So kita pun terang lah. Sebab apa bunyi dia tu, nak kata ra betul pun tak, nak kata ri pun tak. Tapi di antara tu, tapi lebih ke arah ke bawah. Sebab tu bunyi dia Majereha. Kalau kita sendiri dah faham, kita terang ke orang tak payah tengoklah nota-nota ni semua. Sebab kita boleh cakap macam kita cakap. Sebab kita dah faham. Tapi kalau kita sendiri tak faham, nak terang ke orang, nantilah saya pun tak pastilah. Nanti saya cek balik nota. Nampak sangatlah. Itu kalau kita sendiri tak macam ni kita baca. Kalau kita boleh baca punya, kita boleh terang lah. Takkan kita main baca tanpa kita faham. Sebab kita kena faham dulu. Jadi kita faham dulu, baru kita boleh terang ke orang. Dan kita boleh baca betul lah. Kalau kita baca betul tapi tak nak terang, itu problem tu. Itu masalah. Itu mungkin lebih pada kita menghafal. So kita tak boleh hafal. Apa-apa ilmu pun kita kena faham. Faham tu lebih penting. Sebab apa? Kalau orang query apa-apa pun, sebab kita faham. Orang nak petikai ke apa, kita boleh jawab balik. Sebab kita dah faham benda tu, kaedah tu. So maksudnya, isi bacaan syari imalah ni pada surah Hud kita kena baca macam tu lah. Majereha. Bukan roh, bukan ri, tapi di antara. Tapi lebih pada ke bawah. Apa tu nyeri? Macam tu. So bunyi dia itulah. Majereha. Kalau kita umpamakan orang Melayu sebut katalah. Macam kita sebut rehal. Kita sebut kata rehat. Itu re tu. Itulah dia. Itulah bunyi dia. Okey. Itu pada perkataan imalah. Okey. Terus. Ini semua pun kena praktis tau. Kena praktis sebut macam mana. Tengoklah video ke apa benda ke. Tapi kaedah tu kena tahu. Tekan kat mana dulu. Bila nak muncul macam tadi kan. Bila nak bunyi macam mana. Itu kena tahulah kaedah tu. Okey, satu lagi surah Fussilat ayat 44 sama juga terdapat bacaan khusus yang mesti diambil perhatian cara melafazkannya. Kalimat tersebut baca secara tashil. Ini tashil pula. Ini tashil apa? Ini kalimah dia akan pakai pattern apa? Ini alif ni ada bintik hitam juga. Alif ni ada bulat hitam, tumpuk hitam ni kan. Ulama doktor meletakkan tanda titik tumpuk. Nama dia tanda titik tumpuk ni huruf ini bulat hitam macam tadi tu bulat hitam tapi di atas huruf alif. Iaitu bulatan kecil berisi di atas huruf alif sebagai simbol untuk bacaan tashil. Dalam Quran satu je kita nampak benda lah. Tanda ni kan. So, okey kita dah nampak dah. Sekarang macam nak baca pula. Mestilah ada sebab ada letak pattern macam ni. Mesti ada kelainan. Kita tak boleh baca macam sekali jami. Kalau kita memang tahulah. Majoriti kalau tak lelaki pun, dia tak kisah pun pasal benda ni. Dia akan baca jami, yun, jami. Dia akan baca macam tu. Kita pun kata kenapa baca macam tu? Mesti ada kelainan. Takkan kalau itu jami mestilah letak je lah hamzah kotak tu sukun ke apa. Dia kena awak baca jami. Macam mana awak tahu nak baca bunyi macam mana? Kat situlah berlakunya kena kaedah talaki musyafahah. Okey. Kita tengok kenapa jadi tashil tu. Okey, tashil apa dia? Maksud dia meringankan sebutan atau bacaan mudah pada huruf hamzah kedua dengan suatu bunyi di antara huruf hamzah dan alif. Kita pun confuse ni apa benda? Cara bacaan mudah pada huruf hamzah kedua dengan suatu bunyi di antara huruf hamzah dengan alif. Hamzah alif kita pernah makhraj huruf. Okey, hamzah kat mana? Alif kat mana? Kita kata back tu apa hal jadi pun, belajarlah tinggi mana pun tetap makhraj dengan sifat huruf. Kalau kita tak clear tu memang kita tak boleh nak sebut pun. Okey, kita tengok pada teks. Ini teks. Quran kita nampak macam ni kan? Okey, kalimah asal dia ni. A'jamiyun. A'jamiyun. Ini asal. A'jamiyun. Dua hamzah baris atas. Dua hamzah fathah. Ini baris atas. Dua ni. Ini hamzah baris atas. Dua hamzah baris atas. Kan dua hamzah. Okay. Ini dua hamzah. So bila kita nak baca, kita tak boleh baca a'jamiyun. Sebab bukan bacaan khusus.
Jamiyun boleh baca biasa lah, tapi dia tak bunyi macam tu. Dia tak bunyi macam tu lah, dia letaklah pattern yang lain ni, yang pelik ni. Bila dah pelik tu dah tentu ada cara baca lain. Cara baca dia apa? Gabungan di antara sebutan hamzah dan alif, iaitu bukan sepenuhnya huruf hamzah dan bukan sepenuhnya huruf alif. Okey, kita back to basic balik. Puan ingat, makhraj huruf alif kat mana? Kat mana alif? Al-jauh kan? Kita sebut itu alif. Kalau situ hamzah pula kat mana? Daripada al-haq, level bawah kan? Dia satu level dengan huruf ha. Yang satu level kan ha yang simple tu kan. So kau bunyi Kalau hamzah tu sama level. Kalau alif okey, sekarang ni untuk tasghir dia kata di antara sebutan hamzah dengan alif. Macam mana tu? Nak kata kalau hamzah betul-betul, dia sebutan hamzah dan alif iaitu bukan sepenuhnya huruf hamzah. Kalau hamzah betul-betul itu hamzah betul-betul, hamzah yang mati. Tapi dia kata bukan sepenuh. Lepas tu kata bukan juga huruf alif. Kalau alif itu sepenuhnya huruf alif. Kan huruf mat. So nak kata pun bukan, nak kata pun bukan. Tapi dia kata gabungan antara keduanya. So macam mana nak buat tu? Sebab apa? Inilah kena bertalaki. Sebab bunyi dia kita nampak macam seakan-akan tapi dia bukan. Kalau orang baca jamiyun salah. Sebutan yang salah. Jamiyun. Kenapa salah? Sebab itu pada teks asal. Ejaan teks asal. Tapi sekarang kita tak boleh sebut cara asal. Sebab dia nak sebut cara lain tu. Yang bacaan khusus tu. Okey? So, bila orang baca jamiyun salah. Sebab apa? Hamzah ni betul-betul bunyi Hamzah depan dia tolak sebelah memang dia bunyi pun. Cerita dia hamzah yang kedua ni. Kan hamzah kotak ni. Kemudian kalau kita tu dah jadi yang betul. Hamzah betul. Ini dah lah hamzah lepas tu juga ain pula. Sebab tu perempuan yang ada masalah huruf hamzah dengan huruf ain tu kena ada beza. Kena ada beza tu. Ini majoriti yang baca hamzah dengan ain ni macam sama je bunyi. Dengan tu macam sama. Sedangkan dia lain. Kalau kita tu hamzah kalau ain hamzah bawah, ain atas dia. Bila kita tak praktis betul-betul di antara hamzah dengan ain, kita macam sama je. Sebab tu bila nak baca tasghir dia akan jadi problem. Sebab apa? Ini hamzah. Lepas dia jumpa ain pula tu. Kan dekat area situ je, atas bawah. Okey, sekarang kita cerita dia pasal tasghir ni. Huruf yang hamzah yang kedua ni. Nak kata betul-betul macam ni pun bukan. Nak kata macam ni. Kan mak badan? Jamiyun. Jamiyun. Kita panjangkan Itu dah alif yang sempurna. Kan jadi mak badal kan. Jamiyun. Nak kata macam tu pun bukan. Ada juga macam jamiyun. Itu dah beri ha pula. Kenapa jadi ha? Sebab kan dia sama level dengan hamzah. Bila kita tak pandai kontrol hamzah dengan huruf ha simpul kan dia sama level. Dua. Level bawah hamzah dengan ha. Level bawah sekali hamzah dengan ha simpul ni. Level kedua huruf ain dengan huruf ha pedas. Atas sekali huruf kha dengan huruf ghain. Kan dua. So bila kita tak pandai nak bezakan ha dengan huruf hamzah, itulah bunyi dia. Jadi jamin pun salah. Nak kata salah sebab apa? Itu asal. Kita tak nak asal. Dia nak bacaan yang tasghir. So bila orang baca jamiyun salah sebab dia dah sempurnakan huruf hamzah kedua. Kalau dia baca jamiyun dah sempurnakan huruf mat alif tu. Jadi huruf mat badal kan. Jamiyun pun salah. Kalau baca dah jadi huruf ha, salah dah juga. So sekarang dia kata bukan di antara huruf hamzah dengan ha, dia kata huruf alif dengan huruf hamzah. Sebab tu bunyi dia kenalah bertalaki. So dia akan bunyi jamiyun. Jamiyun. So ni memang yang betul yang bintik bulat ni. Di antara alif dengan huruf dengan apa hamzah. Separuh-separuh dia gabung. Jamiyun. So nak settlekan benda ni masuk ain pula lagi. Sebab dekat sini lah bunyi dia. Jamiyun. Jamiyun. Kita tak baca jamiyun. Jamiyun. Tak boleh. Dia mesti jamiyun. Jamiyun. Sebab tu benda ni kena bertalaki. Sebab bukan mudah kan.
Tak mudah. Sebab kalau kita baca huruf yang kalimah-kalimah biasa pun, huruf ha pun kita confuse dengan ain, apatah lagi nak jadikan dia separuh-separuh. Memang susah. Sebab Quran bukan sunnah, sebab tu kita pelik. Macam mana baca macam laju-laju bergaya, bila part-part ni macam mana boleh lepas? Itu yang kita muskil. Kenapa area macam ni boleh lepas, macam mana bertalaki ke apa, macam itulah maksudnya kan. Kalau orang dah bertalaki mesti boleh sebut dengan betul. Cuma bergantung pada guru. Kalau guru tu strict, dia akan dapat bunyi yang betul. Tapi guru macam okay, tak apalah, bolehlah lebih kurang. So dia akan dapat bunyi lebih kurang lah. Tapi penting mesti dapat itu yang lafaz yang betul, yang sah, yang sahih. Mesti pada guru yang tahu. Lepas tu bila kalimah ni jangan baca salah. Lebih pun salah. Kita lebih pada mat badal. Yang panjang. Namanya kita lebih kepada huruf alif. Ataupun ditukar ha terus. Sebab apa kan sama level. Jadi ahak. Sebab ha ni pun ramai je yang tak disebut. Ha, hi, hu, ihim, hihim. Ha, dua-dua sama. Tapi ha kedua boleh sebut. Ha yang pertama tak disebut. Hihim, hihim jadi ihim. Selalu ha dia akan tukar jadi hamzah kat situ lah. So apa-apa cerita pun kalau kita tak clear makhraj sifat huruf, dia akan bermasalah lah pada seluruh sebutan kita. Ingat Quran bila salah-salah huruf dia akan bertukar makna. Kecuali pada bacaan khusus ni bila Rasulullah dah endorse sebutan tu macam tu, so bolehlah guna. Tapi kalau tak ada, salah lah sebutan. Kita kena berhati-hati. Okey, seterusnya. Pada surah Hujurat ayat 11, terdapat bacaan khusus yang mesti diambil perhatian dan cara menafaskannya. Kalimah tersebut pada keadaan asalnya ialah iltiqa' sakinain dan dibaca dengan naqal. Okey, dekat sini bukan nak kata tak ada isu. Tapi kita kena faham pada kalimah ni bi'salismu fusuk ni, kalau kita baca bi'salismu sebab kita dah belajar bunyi dia macam tu. Kalau orang tak belajar, dia akan baca bi'sal ismu. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bi'sal ismu. Bila orang baca itu maknanya dia tak belajar. Sebab dia bukan bunyi macam tu. Dia akan bunyi bi'salismu. Bi'salismu. Okay, kalau kita tengok pada teks ni, dia adalah huruf kalimah yang telah dia letak baris. Sedangkan asalnya dia tak ada baris. Sebab tu kita sudah masukkan sekali bahawa kalimah ni dia adalah kategori iltiqa' sakinain. Pertemuan dua sukun. Kita punya back to basic, kita back to asas-asas betul pada kalimah ni. Baru kita boleh faham. Iltiqa' sakinain berlaku apabila dua perkataan yang hendak diwasalkan, ini nak baca terus, bacaannya terhalang dan tertegak kerana adanya dua huruf yang sukun. Ia terhalang kerana adanya hamzah wasal di antara keduanya. Untuk membolehkan kalimah tersebut dibaca secara wasal, huruf tersebut mesti diberi baris terlebih dahulu melalui kaedah iltiqa' sakinain. Apa yang dapat dilihat pada teks Quran pada kalimah ini ialah selepas huruf tersebut diberi baris. Ni kita nampak ni dah diberi baris. Asal dia tak ada baris. Sebab tu kita macam tak tahu nak sebut macam mana. Okay, apa yang dapat dilihat pada teks ni, Quran ni pada kalimah ini ialah selepas huruf tersebut diberi baris, iaitu baris bawah. Okay, sebab tu bab iltiqa' sakinain kan saya tak sentuh pun lagi masa nun mati dan tanwin kan tak masuk lagi. Sebab apa iltiqa' sakinain ni berlaku pada banyak tempat. Kita dah settle semua, baru saya masukkan iltiqa' sakinain. Okay, tengok ni iltiqa' sakinain. Apa dia maksud dia? Pertemuan dua sukun. Sakinain dua sukun kan tanda mati tu sukun. Pertemuan dua tu. Okay. Iltiqa' sakinain berlaku dalam keadaan berikut. Okay. Dia berlaku pada kalau dalam satu kalimah pada mad lazim kalimi mughaffa, mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim harfi mughaffa, mad lazim harfi musaqqal, mad arid sukun, mad lin. Semua ni kan kita dah belajar. Nota 15 minggu lepas kita dah belajar. Kat dalam tu berlakunya iltiqa' sakinain. So kita dah settle. Kita tengok kalau berapa macam mana ya ke? Okey tengok. Okey nota yang ke-15 ni mad far'i kan cabangan tu disebabkan sukun. Dia berlaku dalam mad arid sukun. No, bila kita nak kan huruf kalimah tu ber-Quran kan. Ar-Rahim. Itu kita berhenti. Bila mati automatik lah kita kena matikan hujung tu. Sebelum ni kan ada huruf mad. Mad kan huruf yang mati juga. So bila mad pun mati, huruf yang last pun kita nak matikan sebab kita nak berhenti dah. Kan jadi dua sukun. Itu kita pertemuan dua sukun. Pertemuan dua sukun ni kita selalu sebut sukun mendatang tu. Inilah maksud dia. Pertemuan dua sukun. Ya pun dah mati kan huruf mad. Mati. Bila nak berhenti, mim pun mati. So kan dia di dua sukun. So dia masuk kategori pertemuan dua sukun. So makna sukun ni, pertemuan dua sukun tu berlaku kat situ. Berlaku dah iltiqa' sakinain tu. Pertemuan pada dua sukun. Pada hukum,
ma'arid li sukun. Okey, tengok. Iltiqat sakinah berlaku lagi masa kat mana? Ni tadi mat sukun. Dah tunjuk contoh kan. Ini kan. Ini kan huruf mat. Ni huruf ba ni kan last, huruf last kita nak berhenti. Kita pun akan baca husnul ma'ab. Husnul ma'ab. Okay, bila kita berhentikan ba ni mati. So kita dah mati. Pada teks tak ada dah mati, kita lah mati kan. Semua kita dia akan dibagi jadi sukun. Huruf mat kan huruf sukun, huruf yang kosong. Huruf kosong huruf mat. Ini huruf kosong maknanya dia matilah. So berlakulah pertemuan dua sukun. Alif ni mati, ba pun mati. Sebab kita kan nak berhenti dah. So ma'ab. So berlakulah pertemuan dua sukun. Sukun yang ba disebabkan dia ba, sukun ni sebab dia huruf mat. So berlakulah iltiqat sakinain kat situ. So dalam ma'arid sukun pun berlaku juga iltiqat sakinain, pertemuan dua sukun sebab kita nak berhenti. Pun nak berlaku kat situ. Mesti berlaku kat mana lagi? Mat mutasil. Okay, ini pun sama. Mat, ni mat sukun. Maksudnya mat mutasil sama juga. Mat sukun. Mat sukun. Mat lin. Mat lin pun sama juga. Okay, mat lin. Okay. Kan kita berlaku mat lin kan nak berhenti juga. Pun berlaku pada huruf yang waw sukun ataupun nun sukun. Kan dah template sukun dah. Dan hamzah kita berhenti pun kita akan sukun juga. Kan dia ni pun dah sukun, ini pun sukun kan pertemuan dua sukun. Dia pun dalam kategori iltiqat sakinain juga. Okay. Cuma dia berlaku dalam mesti nak wakaf lah. Ya sukun, hamzah pun kita akan sukun juga. Pada teks memang ada tanwin. Tapi kita sendiri nak berhenti tu dia pun akan jadi sukun. Huruf berbaris bertukar sukun ketika wakaf. So ya sukun, hamzah pun akan jadi sukun. So berlakulah pertemuan dua sukun. Itu nama dia iltiqat sakinain. Maknanya dia berlaku juga pada mat lin. Itu berlaku kat mana lagi? Ini sampel minggu lepas. Kita nak tunjuk contoh kat mana berlaku dua sukun tu. Okay, katalah mat lazim. Ini musaqqal. Kalau musaqqal, katakan pertemuan mat lazim musaqqal. Okay. Ha beri atas. Kan berlaku sukun kat sini kan. Ha beri atas ni huruf mat kan sukun mati. Tapi huruf qaf. Qaf kan sukun juga. So kan pertemuan dua sukun. Sukun pada huruf alif mat ni. Sukun pada huruf qaf. So berlaku dah pertemuan dua sukun. Dia berlaku iltiqat sakinain kat sini. Dan dia berlaku kat mana? Dia berlaku pada mat lazim kalimi musaqqal. Ni apa ni saya nak tunjukkan bukti lah yang baru iltiqat sakinain ni berlaku dalam mat lazim kalimi musaqqal pun berlaku. Sebab apa? Kan dua sukun. Sukun pada huruf mat, sukun pada huruf qaf yang tengah ada sukun ni lah. Mat kan kosong kan dia sukun kat mati juga. Itu maksudnya berlaku pertemuan dua sukun. Ni pun kan pertemuan dua sukun. Dia ni beri depan lah huruf mat. Waw ni. Waw kan huruf mat. Waw kan kosong. Waw kosong dah tentu dia mati. Apa jumpa dengan nun mati. Waw dengan nun kan dua sukun. Kan pertemuan dua sukun. Itu maksudnya pertemuan dua sukun dalam hukum-hukum kita dah belajar ni. Mat lazim kalim musaqqal, mat lazim kalim muhaffaf. Kalau ni berlaku tak iltiqat sakinain. Yang hamzah beri atas ni kan huruf mat. Okay, huruf mat jumpa dengan lam mati, lam sukun. Berlaku tak ada dua sukun kat sini. Sukun pada huruf mat, sukun pada huruf lam lah, lam mati. So berlaku kan dua sukun kan. Berlaku lah juga ma'arid li sukun. Berlaku juga iltiqat sakinain, pertemuan dua sukun. Ni nak tunjukkan rupanya iltiqat sakinain ni pun berlaku juga dalam mat lazim kalimi muhaffaf, mat lazim kalimi musaqqal, semua berlaku. Mat farqi semua berlaku. Ada berlaku pertemuan. Ni huruf mat dipegang lam yang sukun. Kan jadi dua sukun. Huruf mat kan memang dia kosong. Kosong dah tentu matilah tu. Jumpa dengan huruf lam. Kalau orang lam kan sukun. Mati. Sebab kan dia bersabdu huruf yang double. Pun sukun juga. So berlaku dua sukun. Ni huruf mat. Juga huruf lam sukun. Pun berlaku dua sukun. Iltiqat sakinain. Tapi ni ada tak iltiqat sakinain? Tak ada sebab ini kan hamzah wasal, ni belam, tak ada lah, tak ada apa-apa lah. So yang kategori ni lah yang ada berlaku iltiqat sakinain. Okey, sakinain. Mat farqi pun, mat lazim harfi pun sama. Berlaku juga iltiqat sakinain. Tengok. Kita kan dah ceraikan ejaan tu, huruf sin, eja macam mana, huruf mim macam mana. Tapi ini memang pertemuan sebab dia idgham. Tapi ejaan dia sendiri, sin. Sin bawah, si, nun, ya mati. Kan ya mat tu, si, ya mat kan ya kosong, jumpa dengan nun mati. Berlaku tak pertemuan dua iltiqat sakinain? Berlakulah sebab ada berlaku dua sukun kat sini. Maknanya iltiqat sakinain juga berlaku pada huruf mat lazim harfi, pada huruf harfi ni pun berlaku juga. Ini kita tunjuk contoh bahawa bukti bahawa iltiqat sakinain juga berlaku pada huruf-huruf muqatta'ah ni. Sebab apabila kita eja kita nampak ada sukun dengan sukun. Macam ni. Contoh kan.
Qaf baris atas qaf, alif mat ni alif mat kan. Alif mat kan kosong. Bila huruf kosong dia tentu dia matilah, dia kosong. Jumpa dengan huruf fa, berlaku tak dua sukun? Berlakulah. Sukun pada huruf alif, sukun pada huruf fa. Cuma sukun huruf mat dia tak nampaklah sukun bulat macam ni. Sebab dia huruf mat kan dia memang biarkan kosong. Simbol untuk kita baca panjang. So bila huruf ni kosong, jumpa huruf fa. Fa dia bagilah tanda sukun. Kan berlaku dua sukun. Maknanya iltiqat sakinan juga berlaku pada huruf ni. Pada harfi ni, huruf harfi apa? Mat lazim harfi. Semua berlaku. Dua sukun. Macam ni ada berlaku dua sukun? Tak ada. Yang satu je lah. Tok atas tok huruf alif mat. So satu sukun ni sudah tak ada apa-apa pun. Tapi macam ni dia berlaku. Berlaku dua sukun. Tu sini bukti berlakunya iltiqat sakinan pada kalimah-kalimah tu. So back ni balik. Maknanya pada kalimah-kalimah tadi semua ni, hukum tadi berlaku. Iltiqat sakinan, pertemuan dua sukun. Dia duduk sebelah-sebelah. Okay, sekarang ni dia berlaku pada dua kalimah. Yang kita nak baca sekarang ni, iltiqat sakinan berlaku pada dua kalimah. Tadi dalam satu kalimah. Berlaku dalam huruf, berlaku dalam satu kalimah je. Sekarang berlaku dalam dua kalimah. Dua kalimah tu benda yang macam mana? Pertama, huruf mat pada akhir kalimah pertama bertemu dengan huruf sukun pada awal kalimah kedua. Yang kedua, huruf sukun bertemu dengan hamzah wasal. Huruf akhir pada kalimah pertama pada asalnya adalah sukun tapi telah sedia dibariskan dalam mushaf. Ketiga, tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Tanwin diganti dengan huruf nun berbaris bawah. Tiada pada tulisan tapi tetap dibaca. Ni kita famous lah, kita baca apa? Nun iwad tu. Kat sini lah, dia masuk kategori ni lah. Lepas tu dia juga berlaku pada awal surah Al-Imran dan juga berlaku pada surah Al-Hujurat. Hujurat ni kita kata nakal tu. Sebab kita nak tengok balik back to basic. Asal kenapa dia boleh baca macam tu. Okay, barang kita kalau tengok direct kita tak faham. Cuma dia nak baca tu. Okay, so kita tengok pertama. Pertemuan dua sukun, iltiqat sakinan ni dalam dua kalimah. Okay, berlaku pada bila? Huruf mat pada akhir kalimah pertama bertemu huruf sukun pada awal kalimah kedua. Terhalang dengan hamzah wasal. Okay, kita tengok ni satu teks ni. Kalimah ni. Okay. Fa'amma al-yatim. Kalau kita baca putus asasing. Fa'amma. Kata kita berdiri sini. Kita sambung sini. Al-yatim. Alif lam mesti berada atas kan? Kita dah belajar dah. Alif lam mesti berada atas. Al-yatim. Itu kalau baca asing. Kalau kita baca putus, kita wakaf sini, kita sambung. Sekarang kita nak baca sambung. Bila baca sambung, ini kan huruf mat. Wa amma. Tapi kita nak baca sambung, tapi dah macam ni kita nak sambung dengan dia sebab dah terhalang hamzah wasal ni. Hamzah wasal dekat sini, kita tengok berlakunya pertemuan dua sukun. Sukun pada mana? Pada ma. Itu huruf mat, alif kosong. Jumpa dengan lam, sukun. Kan pertemuan dua sukun, tapi terhalang hamzah wasal. Kita dah faham hamzah wasal maksudnya kena baca sambung. Dia ada sebagai penyambung. Tapi macam mana kita nak sambung kalau dua-dua pun mati? Macam mana kita nak baca? Apa yang berlaku ramai yang baca? Fa'ammal. Dia baca ma tu panjang. Sebab apa dia ingat ni kan mak asli. Tapi bila baca sambung mak asli tu tak ada fungsi. Dia kena masuk terus. Fa'ammal yatim. Fa'ammal yatim. Mal. Tak boleh baca fa'amma. Kita ada baca panjang. Kenapa nak baca panjang? Sebab apa? Dia nak jumpa huruf yang mati. Macam nak bunyi tu. So dia tak boleh guna huruf mat, dia kena baca, kena buanglah mat ni. Sebab kan ni sukun, pertemuan dua sukun ya, dua sukun. Ni kalimah pertama, kalimah kedua. Hujung kalimah pertama jumpa dengan awal kalimah yang kedua. Ini mati, ini pun mati. Tengah-tengah ada hamzah wasal. Dia yang menghalang. Macam mana kita nak sambung kalau dia dah menghalang? So cara dia kita kena tak payah sebut sebagai mat, kena baca satu harakat saja. Sukun pertama mat asli tu tidak dibaca dengan lafaz dua harakat ketika wasal. Dibaca tanpa mat. Maknanya kita baca cepat je lah. Tapi dengung kena maintain dengung dulu. Fa'ammal yatim. Fa'ammal yatim. Mal. Tak boleh baca fa'amma. Kalau kita ma, nak masuk macam mana? Nak masuk kat siapa? Fa'ammal. Tak boleh. Dia bukan mat lazim nak baca panjang-panjang. Tak boleh. So untuk kaedah ni, bila berlaku pertemuan dua sukun, iltiqat sakinan, pertemuan dua sukun, kat mana sukun tu? Sukun pada huruf mat. Jumpa dengan huruf lam memang original mati dah. Tapi tengah-tengah dia ada hamzah wasal. Bila jumpa macam tu, huruf mat ni semua tak pakai. Baca satu harakat sahaja. Tengok sampel ni. Kita kalau kita tengok teks ni, wa'amilus. Ada ramai je baca wa'amilu, dia baca panjang sebagai mat asli. Tapi nak masuk macam mana?
wa amilus solihat, wa amilus. Lu dibaca macam lu. Salah, tak boleh. Kenapa tak boleh baca macam tu? Mana boleh baca, sebab dia pun bukan ada tanda mat yang kita mat lazim ke nak baca panjang, mat jaiz ke pun tak boleh. So apa kaedah dia? Kerana apa? Sebab berlaku dua sukun. Sukun pada mana? Ni kalimah pertama, ni kalimah kedua. Ujung kalimah pertama ni mati. Waw ke waw mat ni, waw mat tu memang ada sukun lah, cuma dia tak letaklah bulat sebab kan dia huruf mat. So, tapi dia matilah juga tu. So waw ni mati. Jumpa dengan siapa? Jumpa huruf lam. Lam ni mati. Ni kan tengah ni hamzah wasal. So berlaku dua sukun, berlaku iltiqaq sakinan kat sini. Bila berlaku pertemuan dua sukun, apa nak buat? Huruf mat ni tak pakailah. Yang jemaah asli tu tak pakai. Baca satu harakat, baru kita boleh baca. Wa amilus solihat. Wa amilus solihat. Lus. Tak boleh. Amilus. Tak boleh. Wa amilus solihat. So kena buang mat ni. So kita tak baca dengan mat. Sebab apa? Berlaku pertemuan dua sukun. Bila berlaku dua sukun, satu kena kalah. Satu kena buang. So yang buang tu apa? Yang sukun yang pertama tu lah. Macam ni yang pertama adalah huruf waw. Waw ni kena buang. So kita baca lu saja. Macam ni huruf sukun pertama ni huruf alif. Mat kan? Mat alif. So tak boleh cemah. Buang alif tu jadi ma saja. Fa'ammal. Tapi kita baca terus lah. Fa'ammal wa amilus. Baru kita boleh masuk. Kalau tak boleh bunyi. Macam ni juga, sama juga. Ni baris bawah. Fa baris bawah fi, ya ni ya tak ada titik kan? Ni huruf ya lah, huruf yang mat. Okey, berlaku pada berlaku tak ada iltiqaq sakinan? Berlaku. Sebab apa? Ya ni sukun, mati. Kalimah pertama kan? Jumpa dengan kalimah kedua. Siapa yang mati? Huruf lam. Lam ni mati kan? Alif lam qamariyah. Alif syamsiah, tapi lam ni mati. Sebab dia dah pergi ke sod yang ada sabdu ni. So ini pun mati. Bila dua yang mati, dua sukun, berlaku dua sukun, seorang kena mengalah. Kalau tak, dia tak boleh baca. Kita tak boleh baca fi sudur. Fi, kita baca panjang fi sebab kita rasa, oh ini mak asli. Fi sudur. Tapi kaedah tak membolehkan mak asli ni baca dengan fi bila jumpa hamzah wasal. So apa nak buat? Kita kena buanglah sukun yang pertama ni. Kita baca satu je. Fi sudur. Baru boleh baca. Fi sudur. Hamzah wasal mesti dia sambung. Sambung. Sekarang nak sambung tu problem dia sebab dua-dua ni sukun. Ya sukun, lam pun sukun. Macam mana nak masuk tu? So tak boleh. So kena buanglah satu. Bila dah buang satu, barulah fi boleh masuk. Fis sudur. Fis sudur. Macam tu. So sukun pertama pada mat asli tak dibaca dengan dua harakat. Ketika wasal dibaca dengan mat saja. Fis sudur. Apa boleh masuk? Fis. Kan alif syamsiah. Kat sini. Fis sudur. So bila hamzah huruf mat jumpa dengan hamzah wasal, kita tak boleh baca dengan dua harakat. Kita baca satu je. Fis sudur. Wa amilus. Wa ammal. Baca macam tu. Tapi ingat kan, misal tu kena maintain, sempurnakan dengung dulu. So ini kaedah lah. Pertemuan dua sukun berlaku pada duduk sebelah dua kalimah. Okay. Bila lagi berlaku iltiqaq sakinan? Sebab kita tahu dulu nun iwad je kan. So kita masuk satu macam bab khusus dia lah. Okay. Iltiqaq sakinan dia berlaku pada bila? Huruf sukun bertemu dengan hamzah wasal. Kalimah pertama telah sedia dibariskan dalam mushaf. Macam ni kita baca dah direct dah, sebab apa memang asal dia dah sukun. Tapi dalam Quran dah siap ada letak baris dah. Kita betul tak boleh fikir dah nak letak baris atas bawah ke apa, memang dia dah siap baris. Sebab dah, original dia dah memang macam ni. Daripada teks Quran dah siap ada dah baris. Sebab sebenarnya macam ni. Pertemuan ada sukun dia. Macam ni kita nampak pertemuan ada sukun. Kita nampak huruf mat di huruf sukun. Pada kalimah macam ni kita tak nampak. Tapi kita dah siap-siap baca dah. Jadi kan kita akan baca minal masyriq. Minal waqalatim ra'at. Waqalatim. Kita dah baca terus. Sebab apa dah memang siap ada dah. Wa'asawwur rasul. Wa'asawwur rasul. Wa'u ni dah siap baris. Ni teks kita dah jumpa dah. Tapi asal dia adalah pertemuan dua sukun. Sebab asal dia min al-masyriq. Min. So asal dia nun ni mati. Nun ni mati. Jumpa dengan lam yang mati. Pertemuan dua sukun. Terhalang oleh hamzah wasal. Kalau kita baca, macam nak baca? Min masyriq. Kalau kita baca min, lam ni tak mana pula? Lam mati ni. Min, kan tak boleh baca. Oleh kerana tak boleh baca, sebab itulah dia siap satu huruf yang sukun dia kena mengalah. Mengalah maksud macam dia kena letak baris lah. Dia siap-siap letak baris atas. Baru boleh baca. Minal masyriq. Minal.
So macam ni kita tak ada isu sangat sebab dia memang tengah ada baris. Kita tak perlu tak baris apa-apa pun. Cuma dekat sini, ya. Sebab ramai je yang baca sebagai mak asli. Sebab sedangkan dia tak boleh baca dengan mak asli, kena baca dengan satu harakat saja. Ini kita kena berhati-hati. Tak boleh baca dengan mak asli. Sebab apa ini kita nampak sukun ni, sukun-sukun. Macam ni kita tak nampak dah. Sebab apa teks asal-asal dia memang dah letak siap tak baris. So kita pun senang baca lah. Minal, masyrik. Sedangkan asal dia adalah 2 sukun. Ni asal dia. Ta ni sebenarnya asal dia mati. Min ni memang original matilah. Ta ni asal dia mati. Tapi oleh kerana pertemuan 2 sukun, satu kena mengalah. Kalau tak macam nak bunyi. Waqalat. Waqalat. Lepas tu mim nak bunyi macam mana? Kan tak boleh. Kita nak buat macam mana? Tak boleh kan? So seorang kena mengalah. Yang mengalah tu yang awal ni, depan ni lah. So nak mengalah dia macam ni, kena letak baris. So kaedah dia letak baris bawah. Baru bunyi waqalatim ra'at. Waqalatim. Kalau tak waqalat. Kalau kita kita waqalat. Tu kita nak sambung imra'at. Tu boleh lah kalau kita waqaf. Sekarang ni isu dia nak wasal, nak sambung. Bila baca sambung, jangan agak susah tu macam nak buat. Memang tak boleh pun. So terbuktilah bahawa berlakunya pertemuan 2 sukun kat sini. Bila berlaku 2 sukun, macam nak bunyi, tak boleh bunyi pun. So seorang-seorang tu kena mengalah. Yang mengalah tu yang depan ni lah. So mengalah dia macam mana? Ulama letakkan dia baris bawah. Dan menempati maksud jugalah. Dia letak baris bawah. Boleh kita boleh baca. Waqalatim ra'at. Waqalatim. Tapi kat sini tak ada isu sangat sebab apa dia memang dah pada teks macam tu dah. Cuma kita nak tunjuk bahawa dia sebenarnya berlaku iltiqat sakinain. Sama juga macam ni. Asalnya waw ni bukan baris depan, dia mati. Asal dia mati. Waw mati, jumpa dengan huruf lam mati, ra pun mati. So ada huruf sukun kat sini. So bila tu bertembungan 2 sukun. Oleh kerana 2 sukun seorang kena mengalah. Yang mengalah tu waw orang yang depan ni. Dia kena letakkan baris baru dah boleh bunyi. Kaedah dia letakkan baris depan. Atas bawah depan ni ulama yang letakkan baris tu, bawah ke depan ke apa semua tu. Tapi majoritinya adalah baris bawah. Sebelum macam kita sebabkan dah siap-siap ada kita baca macam biasa je lah. Wa asawur rasul. Bolehlah bunyi sebab dah memang siap-siap kan ada baris. Kalau macam ni original kita tak tahu. Nak bunyi pun tak boleh kan. Sebab tu ni sebagai bukti berlaku betapa berlakunya iltiqat sakinah pertemuan 2 sukun. Tapi dia tak ada isu sangatlah sebab dia memang dah siap baris. Yang tadi mula tu yang huruf mat tu. Tak boleh baca mat Lepas tu kat mana lagi berlaku iltiqat sakinah? Berlaku pada tanwin bertemu hamzah wasal. Ini memang famous lah. Tanwin diganti dengan nun berbaris kasrah yang berbaris bawah. Tiada pada tulisan, ada pada bacaan. Kalau perempuan tengok mungkin setengah-setengah Quran perempuan ada yang Quran lama ke apa, ada letak nun kecil je. Mungkin ada setengah perempuan ada Quran yang jadi macam tu kan, ada nun kecil. Tapi yang mushaf yang baru ni tak ada. Dia bagi teks macam ni. Teks macam ni. Wa amwalun. Ni kan tanwin. Tanwin 69 ni tanwin yang izhar. Jumpa hamzah wasal. Ni huruf sukun. Ni tanwin. Hamzah wasal. Huruf sukun. Tanwin, hamzah wasal, huruf sukun. Okay, bila nampak macam ni kita pun pelik. Macam mana orang boleh baca tanpa menukarkan jadi nun kecil? Jazaan husna. Apa yang berlaku selalu lam ni akan hilang, shin ni akan hilang, qaf ni akan hilang, dia akan baca wa amwalun. Macam nak bunyi tu? Wa amwalun. Letak je baris. Iktaraf tumuha. Karomadin ishtadat bih. Kan dia letak aje bunyi ish. Letak dari bawah. Jazaan al-husna. Bunyi macam tu. Salah. Tak boleh macam tu. Kalau kita waqaf lain cerita. Tapi isu dia bukan untuk waqaf. Baca wasol. Pertemuan 2 sukun. Tapi ini yang memang kita dah belajar. Apabila yang sebelum ni lah. So untuk kategori ni apabila tanwin jumpa dengan hamzah wasal kita dah tahu. Tanwin tu sebenarnya apa? Adalah nun yang tersembunyi kan. Tengok petak merah ni, kita ceraikan. Nak membuktikan wujud tak pertemuan 2 sukun tu. Okay, an, kita eja, an. Kan macam ni, an. Kalau tanwin macam ni, asal dia an. Hamzah barat atas nun mati, an. Ni yang belakang ni sama je lah. Alif lam komariah ni. Tapi nak buktikan berlaku tak pertemuan 2 sukun, berlaku. Nun mati, hamzah wasal, lam sukun. Kan pertemuan 2 sukun. 2 sukun yang terhalang oleh hamzah wasal. Dia dah menghalang ni. Dia nak suruh sambung. Tapi macam kita nak sambung sedangkan dua-dua ni mati. So apa nak buat? So kena letakkan baris. So nun ni kaedah dia akan letak baris bawah. Baru boleh bunyi. Jaza'anil husna. Tapi pada teks tak ada. Kita lah kena tahu nak tukar ni. Sebab tu mana yang baca Quran. Kalau ada part-part kalimah macam ni. Ada macam ni. Jangan main hentam-hentam baca. Mesti tahu ada kaedah dia.
Kalau Quran yang ditulis nun kecil pada bawah tu mungkin kita dapat dia boleh baca. Tapi ini tak ada ni macam ni, yang sekarang Quran kita semua macam ni. Macam mana nak baca? Tu ramai yang baca mentam je tu. Jazaan al-husna. Dia nak berhenti ke tak berhenti tu? Kalau nak berhenti jaza. Ke apa jadi bukan jadi ma'iwad kan? Jaza al-husna. Kalau wakaf ni betul lah. Berhenti dengan ma'iwad. Tapi sekarang jazaan al-husna. Kenapa macam tu? Salah tu. So dia kena tukar dulu. Jaza'anil husna. Sebab apa? Kenapa kena tukar? Sebab ni adalah tanwin. Kita dah awal dulu belajar. Huruf tanwin adalah huruf yang ada nun yang tersembunyi. So kita ceraikan dulu. An, macam ni an. Jumpa dengan alif lam. So berlaku tak perlu dengan dua sukun. Berlaku nun mati. Jumpa lam mati. Tengah-tengah dia ada hamzah wasal. So berlaku. Bila berlaku apa nak buat? Seorang kena mengalah. Siapa kena mengalah? Yang sukun yang pertama tu. So kaedah dia, sukun tu kena, nun tu yang sukun pertama kan? Nun tu kena letak baris bawah. Bila dia baris bawah baru kita boleh bunyi. Jaza'anil husna. Jaza'anil husna. Anil. Dia tak ada bunyi jaza'an. Kalau an macam ni, macam mana pula bunyi kat sini? Pun tak boleh. Kalau orang kata, saya baca waqaf jaza'an al-husna. Dia macam nak berhenti tak berhenti. Nak berhenti betul-betul. Jazaa. Dah satu nafas. Al-husna. Itu boleh sebab dia asing-asing. Nak berhenti betul-betul. Tapi berhenti dengan ma'iwad lah. Jangan bunyi jazaan al-husna. Macam mana tu? Bunyi macam izhar. Lepas tu bunyi komariah pula. Jazaan. So tak boleh. Kaedah tu salah. So kena tukar dulu. Tukar. Ini kalau contoh ni dari atas. Kalau tanwin dari bawah, sama juga. Dia biasa kita akan jumpa tanwin izhar. Sebab dia tak ada berlaku dengung apa-apa kan kat situ. Jazaan. So kita tukar dulu. Macam din ni din. Karomadin. Tukar dulu din. Nak tunjukkan betul tak berlaku itiqad sakinai. Betul tak? Okay, din eja macam mana din? Dah bawah din, nun mati din. Kan nun. Yang hujung ni sama je lah. Hamzah wasal dengan huruf shin. So berlaku tak pertemuan hukum? Berlaku. Ni ada nun mati. Sini pun ada shin mati. Kan dua sukun. Pertemuan dua sukun. Terhalang oleh hamzah wasal. Bila dia dah terhalang, macam ni kita nak baca sambung? Tak boleh sebab dia dah halang. So apa nak buat? So kita kena tukar lah dulu. Tukar siapa kena tukar? Yang pertama ni lah. Yang duduk depan ni. Yang mati ni, nun ni, dia kena tukar dulu. So tukar dia, kaedah dia kena letak baris bawah. So bila baris bawah barulah boleh bunyi. Karomadinish taddat bih. Karomadinish. Dinish. Baru boleh bunyi. Kalau kita nak macam ni, karomadin. Apa tu ni? Ishtadat. Kenapa entam? Ya, kita pun akan buatlah 1, 2, 3 baris bawah ishtadat. Tapi kaedah baca sambung tak betul. Tak boleh macam tu. So dia kena tambah baris bawah baru boleh bunyi. Karomadinishtadat bih. Teks tetap macam ni. Kita sendiri kena tukar. Nak tukar tu kita kena faham macam mana nak tukar. Kena ceraikan dulu. Baru kita nampak, kat sini ada berlaku lah dua sukun. Berlaku dua sukun apa nak buat? Seorang tu kena mengalah. Tak boleh jadi sukun. Kena hidupkan dia. Bila kena hidup dia jenis kaedah dia mesti baris bawah. Barulah boleh bunyi. Karomadinish. Itu cara nak membunyikan iltiqat sakinah pada huruf tanwin. Tanwin bertemu hamzah wasal. Ingat dalam Quran ada banyak tu macam ni. Sama dia memang teks sebiji macam ni, kalimah macam ni ke. Ataupun pada kita dah wakaf tu kita nak baca sambung ke. Dia ada banyaklah bentuk-bentuk. Tapi inilah cara dia. Kena tukar. Nak menunjukkan adanya dua sukun kena tukar dulu. Nampakkan. Ceraikan dulu. Macam ni lun. Jenis je lun. Lama depan lu, nun mati lun. Kan sama lun. Cuma ni kan tanwin kan lun yang tak nampak. So kita nak nampakkan macam ni, ceraikan dulu. Nampak lun. Okey, dah lun. Depan ni sama je. Hamzah wasal, qaf mati. So nampak tak pertemuan hukum? Dua sukun. Nampak kan? Nun mati kat sini, qaf mati. So dua sukun. Tengah-tengah terhalang hamzah wasal. Dah terhalang macam nak baca sambung. Nambah pun hamzah wasal nak sambung. Tapi macam nak sambung kalau dah dua-dua mati. So seorang tu kena hidup dah dulu. Nak hidup macam mana? Kaedah dia letak baris bawah. Nun ni baris bawah baru boleh bunyi. Wa amwalun iqtaraftumuha. Wa amwalun iqtaraf. Dunia iqtaraf. Niq. Kalau macam ni, wa amwalun, lepas tu iqtaraf. Kita pun nak berhenti ke tak berhenti ni. Sebab itu kaedah dia bila nampak macam ni, nak baca sambung, kena tukar dulu. Kalau nak berhenti, wa amwal. Dia kan jadi mat sukun. Betul ini pula jadi lain. Tarik nafas baru.
iqtaraftumuha. Sebab tu kena tahu nak baca sambung ke nak baca wasal. Kalau betul-betul kita tak reti macam mana nak tukar, tak faham, kita katalah kita wakaf. Berhenti je lah. Buat amwal. Dia kan jadi makrif sukun. Macam ni iqtaraf ni kita buat letak macam mana, kita guna kaedah baris tu lah. 1, 2, 3. Kalau tan baris atas, dia akan pergi baris bawah. Iqtaraf. Baru boleh macam tu. Kalau kita nak baca wakaf lah. Tapi kalau sambung tak boleh. Sambung kena tukar dulu. Sebab dia berlaku dua mati, macam mana nak bunyi. Seorang tu kena hidupkan dulu. Baru boleh bunyi. Itu kaedah. Yang puan-puan jumpa kalimah macam ni, ada banyak dalam Quran. So kena tukar dulu. Pada teks memang tak nampak. Kita yang kena tukar. Sebab tu sebelum baca Quran, tengok dulu. Jangan main hentam, main baca je. Lepas tu dah gelabah. Suka hati lah baca. Tak boleh Okey, lepas tu kita tengok irtiqaq sakinah berlaku pada mana? Pada awal surah Al-Imran. Ayat 1 dengan 2. Jika dibaca dengan secara wasal. Kalau nak baca sambung lah. Tapi selalunya orang tak baca sambung pun. Kalau cerita kat kita yang asal-asal ni, kita sambung, kita akan baca macam biasa je. Okay, contoh kita kan, kita huruf qata'ah ni. Kita kena buat ni alif, lam dengan mim. Sebelum lam dengan mim kan ada bunyi dengung. So kita akan baca macam biasa je. Alif, lam, mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kita yang memang akan baca macam tu je. Kita tak ada berfikir nak sambung-sambung. Tapi kalaulah contoh nak sambung, berlaku tak irtiqaq sakinah. Sama juga kita kena cerai dulu. Ni ejaan untuk ni alif lam mim sebelah kan. Yang nak sambung ni mim dengan Allah ni. Okey. Ejaan mim. Mim ya mim. Mim kan sukun. Jumpa dengan perkataan Allah la fajalalah ni hamzah wasal. Lam ni kan mati. Allah. Bila dia mati berlaku tak pertemuan dua sukun? Berlakulah mim ni sukun, lam ni sukun, tengah-tengah dia ada hamzah wasal. So berlaku pertemuan dua hukum. So apa nak buat ni? Kita pun tak boleh tukar-tukar macam tu. Dia ada kaedah, dia ada dua cara. Sama ada kita nak baca mim ni baca dengan dua harakat. Alif lam mim Allah. Mim Allah. Mi tu mim Allah. Baca dengan dua harakat. Ataupun kita baca dengan 6 harakat. Alif lam mim Allah. Mim Allah. Yang mim ni kan duduk sukun, dia letakkan baris atas. Dia akan jadi baris atas. Tapi sebelum dia mim, sama dia baca dengan 2 harakat atau baca dengan 6 harakat. Kalau baca sambung. Kita macam ni, area ni kita nak sambung. Tapi majoriti kita tak buat macam tu sebab kita pun tak ada idea nak baca macam mana. Tapi ini ilmu lah. Maknanya kalau untuk kategori surah Al-Imran, nak baca sambung, itu kaedah dia. Kena baca Alif lam mim Allah. Ataupun Alif lam mim Allah. Mim kan sambung tu area sini. Tapi sebelum tu nak baca panjang 6 ataupun nak baca 2 harakat. Jadi kena belajarlah. Tapi majoriti orang macam agak tak faham, tak payahlah kita baca macam biasa je. Sedangkan yang biasa ni pun tak lepas. Tak payahlah nak sambung-sambung. Kena yang biasa tu pun tak lepas. Yang biasa ni adalah wakaf tu, kita wakaf 1 kan ayat nombor 1. Ni ayat nombor 2. Tu kita macam biasa je lah. Tapi make sure nak sebut alif lam ni betul-betul kita belajar huruf qata'ah kan. Alif sebut alif betul-betul. Yang alif tu salam, si alif. Alif lam mim. Tutup mulut mim. Jangan min. Tu jadi nun. Ejaan huruf mim bukannya huruf nun, huruf mim, tutup mulut. Mim. Sebab ramai je. Alif lam mim. Mulut dia tak tutup. Kenapa jadi macam tu? Sebab tak belajar kaedah dan dia pun dia dengar je. Dia say. Telinga dia dengar macam dia sebut huruf nun. Ke huruf mim ni. Dia jadi macam tu. So kena betul-betul lah. Belajar betul-betul. Nampak ejaan dia macam mana. Baru kita, mim ni kalau itik je sebenarnya huruf mim. Tutup mulut. Kan kita makhraj huruf tu kena tahu betul-betul. Barulah sebut tu betul. Lepas tu, inilah dia punya highlight tu. Pada surah Al-Hujurat ayat 11. Tadi kan bi'salismu tu. Okay, ini original asal dia yang kita nak faham. Macam mana dia tu sebenarnya. Kita nampak teks ni dah diberi baris. Sebenarnya dia adalah irtiqaq sakinah. Ini teks ni. Buka Quran memang macam ni lah pattern dia. Teks pada mushaf selepas diberi baris. Diberi baris kasrah baris bawah. Macam ni lah. Kan atas ni kan dia kita yang kena letak baris. Macam ni kan. Macam tu. Kan dia tak ada baris, kita yang kena macam ni. Nun sukun je. Kita letak baris bawah. Kan macam ni kan. Kita ceraikan dulu. Nampaklah nun tu mati. Nampaklah pertungan dua hukum. Bila nampak dua sukun tu. Dua hukum nak dua sukun.
Itu dua sukun, satu kena hidupkan. So kita letak pada bawah. Okey, kita nampak kan? Sama juga maksud kaedah kat sini. Ini bila kita ceraikan, kalimah selepas diceraikan sebelum menimba baris, sebelum baris, kita ceraikan nampak macam ni. Ini hamzah wasal, lam mati, hamzah wasal balik, huruf sin, huruf mim baris depan. Ini selepas baris kita cerita sebelum dapat baris. Ini bentuk dia. Okey. Bila kan kita tahu kaedah tadi, bila berlakukan dua sukun. Ini dalam sukun. Hamzah wasal. Sin kan berlaku dua sukun. Hubungan dua sukun. So, bila dua-dua sukun macam ni nak bunyi, tak boleh kan? Salah seorang tu kena beri baris. So, siapa nak kena dapat baris? Huruf lam ni lah. So, lam ni kaedah dia kena letak baris bawah. Bila baris bawah, kaedah pertemuan dua sukun akan menyebabkan sukun pertama diberi baris kasar, beri baris bawah. Majoriti dalam Quran ni, kalimah-kalimah dia akan dapat baris bawah. Itu ulama yang tetapkan lah, bukan kita pandai-pandai. Maksudnya majoriti dia akan jadi baris bawah. Jadi asalnya ni, dua sukun, pertemuan dua sukun, tak boleh baca kan? So huruf yang pertama tu kena diberi baris. So baris bawah. So bila dapat baris bawah, kita sambungkan balik. Kalimah supaya dicantum semula tulisannya, dia dapat bentuk macam ni. Korang try lah sini, nanti balik rumah. Pada kalimah ni, tapi yang letak baris, sebab ini selepas diberi baris. Macam ni, selepas diberi baris. Sebelum tu. Ini adalah ini original dia. Ya, ini bentuk hamzah wasal ni, hamzah wasal. Lam mati. Ni hamzah wasal, sin mati, mim beri depan. Ni original. Jangan tengok pada baris ni selepas dah diberi. Sebelum dia macam ni. Lepas tu kan bila berlaku pertemuan dua hukum, dua sukun. Pertemuan dua sukun, iltiqat sakinan dua sukun. Satu tu kena dapat baris. Baru boleh bunyi. Kalau macam ni nak bunyi macam mana? Dah lah hamzah wasal tak ada baris. Ini pun tak ada baris. Ini tak ada baris. Semua tak ada baris. So macam mana nak bunyi? So salah satu kena beri baris. So baris dia lam lah sebab kan dua sukun kan. Sukun pertama tu diberi baris. So baris dia kaedah dia beri bawah. Ini kita boleh nampak, boleh baca dah. Lismu. So bila kita sambung, kita dapat pattern macam ni. Dapat balik pattern macam ni. Itu menunjukkan pattern ni setelah diberi baris. Sebab tu orang tak tahu nak baca, dia akan baca bi'sal ismu. Sedangkan dia bukan bi'sal ismu. Bi'salismu. Inilah surah Hujurat ni. Sebenarnya dia balik ke asal dia iltiqat sakinain. Kalau puan-puan tengok dalam buku matan tajwid, tak ada hukum khusus untuk nakal tu, tak ada. Dia daripada iltiqat sakinain. Dia masuk bab iltiqat sakinain. Sebab apa memang kita boleh nampak pun bukti yang dia ada berlaku pertemuan dua sukun. So bila setelah dibaris, kita tulis balik, dia akan dapat pattern macam ni. Sama. Buat try dari sini tulis balik. Okay, tapi bila kata nakal tu maksud dia apa? Memindahkan baris satu huruf kepada huruf yang sukun sebelumnya. Ini pada kita nampak direct. Ini kita nampak pada teks yang betul. Macam ni kan. So dia kata memindahkan. Maksudnya kalau kita cerai pun, ni hamzah wasal, ni lam mati, hamzah wasal, sin, mati, mim. Tapi hamzah wasal dia tak beri bawah. Bolehkah hamzah wasal dapat baris? Kita tak tanya. Boleh tak hamzah wasal dapat baris? Sedangkan yang dapat baris boleh siapa? Hamzah kotak je boleh dapat baris. Hamzah yang ada alif atas kan. Kalau beri atas, hamzah duduk atas. Kalau hamzah beri bawah, beri bawah. Kalau hamzah beri depan, beri atas kan. Hamzah beri depan, hamzah duduk kat atas. Itu kan hamzah kotak yang boleh dapat a, i, u tu. Tapi sekarang ni, hamzah wasal ada baris pula. Hamzah wasal memang boleh dapat baris. Hamzah dia pun tak ada bunyi. Sebab itulah dia kata kaedah dia memindahkan. So hamzah wasal yang ada baris ni dia pindah kepada huruf lam. Dia kan tadi kat sini ada hamzah wasal, ada baris. Sekarang dia dah pindahkan, so lam ni dapat baris. Boleh kita baca bi'salismu. Itu maknanya ada dua. Asal dia iltiqat sakinain. Untuk membuktikan kenapa tulisan dia macam ni. Bila kita dah faham, rupanya dia ada iltiqat sakinain, asal dia memang macam ni. Baru dia dapat pattern ni. So bila dah dapat pattern macam tu, nak baca dia pula macam mana? So kita kalau secara nampak macam ni, terang nyata macam ni, dia adalah tanda baris kat sini, dipindah pada huruf lam. So kita akan baca bi'salismu. Itu cara baca. Tapi tetap juga bila kita tak faham kaedah pindah-pindah lah, iltiqat sakinain, kita baca salah lah. Kita akan baca ni. Bi'sal ismu. So kita putus kan. Bi'sal ismu. Kalau kita baca bi'sal ismu macam mana pula? Bi'sal ismu. Maknanya hamzah wasal ni beri bawah. Hamzah wasal mana boleh ada baris. Yang ada baris hamzah kotak saja. Sebab tu kat situ dah ada dia punya kata ulama ni, ada kata dia nakal tu dari segi juga pindah yang kita nampak secara terang. Ada ulama kata dia sebagai iltiqat sakinah sebab kita bila kita pecah-pecah tu kita nampak rupanya ada pertolongan dua hukum yang kita kena letak baris. Bila kita cantum balik, memang betul kita akan dapat pattern macam ni. Maknanya kita nampak Al-Quran tu dah diberi baris lah. Asal dia tak ada baris dah iltiqat sakinain. So
Daripada teks kita nampak terang-terang tu, kita akan baca bi'salismu. So kita kena pindah. Pindah. Sebab apa? Hamzah wasl mana boleh dapat baris. Tapi dia pun tak boleh bunyi. So dia kena pindah baris dia ni, pindah pada huruf lam. So lam dia di baris dah pula. Kan dia dah tak ada dah baris tu. Dia pindah kat dia. Bila kita nak baca bi'salismu. Kita boleh bi'salismu. Lam sukun kini telah bertukar menjadi baris bawah, dibaca dengan secara wasal, baca dengan cara disambung kan. Kita akan bunyi bi'salismu. Kita tak baca bi'salismu. Siapa baca bi'salismu salah. Dengar balik. Selama hari ni baca bi'salismu ke bi'salismu. Kalau kita baca bi'salismu, make sure kita faham kenapa dia bunyi macam tu. Jangan sebab ikut-ikut orang. Kita kena faham, oh rupanya dia sebenarnya adalah iltiqat sakinain. Dah dicerai semua, dah diberi baris. Barulah pattern dia macam ni. Sebab dalam Quran, dia akan datang pattern macam ni, original dia. Tapi kan kita macam pelik. Nak baca macam mana ni? Sebab tu dia ada kaedah. Kalau tengok secara direct, hamzah wasl ni dia pindah. Hamzah wasl tak boleh dapat baris. Yang dapat baris hamzah kotak saja. A, I, U tu. Sekarang ni hamzah wasl mana boleh hamzah wasl ada baris. So baris yang tak sepatutnya dia dapat tu dia kena pindah lah kat kawan ni. Yang lam kan mati kan. Barulah lam ni hidup. Dah hidup boleh dah bunyi. Bi'salismu. Itu maksudnya bacaan secara nakal. Nakal macam pindah. Pindah. Okay. Itu maksudnya. So kesimpulannya untuk surah Hujurat ayat 11 ni. Dia adalah kaedah dia iltiqat sakinain dan dibaca secara nakal. Maksudnya kita boleh cakap macam tu je lah. Maksudnya asal dia tu iltiqat sakinain. Dia dua sukun tu. Tapi bila dah diberi baris, baru baris tu pula kita akan pindah. Bila kau tu pindah tu sebab nampak ada direct ni. Nampak kan macam ni. So pindah. Tapi kita macam confused lah nak pindah. Yang ni hamzah wasl punya ke ni lam punya ni. Macam ni nak bunyi kan. So dia memang tak nampak macam tu. Kita kena cerai. Apa kita boleh perasan. Oh macam ni. Sukun sebaris ni pindah ke sini. Ni kalau macam ni pun kita nampak dua sukun kan. Lam sukun, sin mati pun sukun. Tengah-tengah ada hamzah wasl. Tapi beza hamzah wasl dia baris. Bila hamzah baris ni lah ulama ada macam kata percanggahan pendapat. Sebab apa hamzah wasl tak patut dapat baris. Dia kalau hamzah kotak boleh. Oleh kerana dia ada isu kat situ. So pindahkan saja. Bila pindah barulah boleh bunyi. Sebab bunyi tetap sama. Cuma kaedah tu. Okey, kena faham kat situ. Okey, lepas tu kita terus, ada lagi ada sikit lagi. Kita habiskan. Lepas tu yang tentang hujurat surah Al-Hujurat ni, yang cara baca secara nakal ni, sekiranya mulakan bacaan dari kalimah tersebut, maka ada dua cara bacaan yang disepakati oleh semua qurra, iaitu pada kalimah tadi ni, kalau kita nak baca start pada dia, nak start pada sini, kita pun dapat idea macam mana nak bunyi ni. Dia sama ada bunyi lismul fusuqu ba'dal iman. Ataupun kita baca alismul fusuqu ba'dal iman. Sama dengan lismu atau alismu. Ini dua cara ni je boleh. Kita tak boleh bunyi je al ke apa benda, tak boleh. Ini je kaedah yang ulama bagi. Walau bagaimanapun memulakan bacaan maksud tidak kan. Pada kalimah ini tidak digalakkan. Tak galakkan. Kecuali guru ingin menguji bacaan murid dia. Kalau guru nak test murid dia boleh. Kalau guru kata, okey cuba baca di sini, macam mana? Itu boleh kalau guru tu nak test lah. Kalau sengaja kita nak baca Quran macam biasa tu, tak perlu. Kita kena baca yang baca terus macam wasal tadi. Bi'salismu. Itu tak boleh tiba baca kata asal dia. Teks panjang, tak ada. Kalau dia kata lah depan dia, kita berhenti kat sini, kita nak mula kat sini pula, maksudnya kaedah tu mesti dua cara ni je. Sama ada kita guna lismu atau alismu. Tapi tak digalakkan kecuali guru nak test saja. Maknanya bukan tak payahlah guna. Tapi tahulah sebenarnya ilmu. Ini ilmu kita kena ambil tahu. Nak tahu kalau kita dengar macam ada orang baca lismu, alismu, maknanya dia mula pada sini. Dia akan guna kaedah ni. Dua cara ni je boleh. Tak ada tiba bunyi-bunyi lain pun tak boleh. Dua sahaja. Tapi tu kalau nak kena test dengan guru saja. Saja tak perlu. Kita baca secara sambung. Lebih utama. Baca-baca macam tadi lah. Bi'salismul fusuq. Itu bacaan yang lebih utama kita kena baca. Sebab kita sambung. Fungsi bahasa kan untuk sambung. So kita kena baca sambung. Lepas tu pada surah Al-Baqarah ayat 245 terdapat bacaan khusus yang mesti diambil perhatian cara lafaz dia. Kalimat tersebut dibaca dengan kaedah bacaan masyhur, iaitu berpandukan kepada kedudukan huruf tersebut, iaitu di antara huruf sin dengan sod. Dalam Quran pun kita nampak lah teks ni. Okey. Sod ni ada sin. Sin ni kecil, tapi ini bukan sin saktah, bukan dia berhenti kat sini pula, tak ada. Ini di antara sin dengan sod ni. Sebab tu makhraj huruf sin dengan sod mesti kena tahu beza.
Sin tu dia istifal rendah, sod ni istilah tinggi. Tapi makhraj tempat sama. Kat mana huruf sin? Mana makhraj huruf sin? Bawah kan, bawah ni. Apa beza sin dengan sod? Sifat dia, sin rendah istifal, sod istilah tinggi. Bila tinggi pangkal lidah naik, lidah melengkung. Sebab tu bila nampak macam ni, kedudukan huruf di atas, di bahagian atas lebih utama, lebih masyhur, lebih glamour, lebih famous. Maksud nak faham macam tu lah. So bila kita nampak sin dekat atas, kita kena guna huruf sin, tak pakai sod. Sebab itu perkataan asal dia guna huruf sin. Ya bersu tu, su, jangan su. Su dengan su lain. Su. Dua ni perempuan kena mahir. Orang dengar awak sebut sin ke sod ni? Dekat sini. Adakah kita sebut su, su ataupun su. Bila huruf sod pun kita tak su. Tak, dia tak ada kena dengan bibir. Tekan makhraj huruf sin, sod kat situ, pangkal lidah naik, lidah akan melengkung. Waya macam ni sebab dia guna huruf sin. So dia rendah je lah. Waya bersutu. Ton dia tinggi. Kena kontrol huruf sebelah-sebelah ni. Bila sin dia rendah, ton dia tinggi pula. Waya bersutu. Waya baba, fakulah sugra. Wayap sutu. Salah. Sebab kita dah syidahkan dia, tak boleh. Sebab dia duduk tengah. Fakulah sugra duduk tengah, dia baca dengan lembut. Waya bersutu. Waya bersutu. To jadi ta pula. Sebab tu sangat penting berhati-hati dengan pengucapan huruf tersebut dengan menjaga ketepatan makhraj dan sifat huruf pada huruf berkenaan. So pada kalimah ini siapa yang di atas kita guna yang atas. Dia lagi famous. So kita yang atas apa? Huruf sin kan? Kena pakai sin lah. So bila sin make sure bunyi sin, jangan bunyi sod. Waya bersutu. Tu sod. Waya bersutu. Itu sin. So kena berhati. Bila dah sini sin jangan to dah jadi ta pula. Sebab dia rendah dia pun jadi rendah. Tak boleh. Sebab tu sangat berhati-hati. Jangan wajib bersutu. Wajib bersutu. Kokolah sugra entah mana hala. Sin pun tak bunyi sin. To boleh jadi ta. Sebab tu tak, tu pun pelik. Macam mana orang baca Quran laju-laju tanpa menjaga makna sebab tu. Salah. Berhati-hati. Kena bunyi sebiji. Wajib bersutu. Suku. Wajib bersutu. Tu to dia jadi ta tu. Sutu. Dua-dua dia rendah. Sedangkan sin tu rendah. To tu kena naik. Kalau kita guna sod pula, tapi tak boleh untuk kaedah ni kita guna sin. Siapa yang di atas, kita guna makhraj sifat dia lah, huruf sin. Sebab kata asal dia guna sin. So kenapa ada bacaan khusus ni? Sebab ada qiraat lain guna sod. Tapi qiraat kita guna sin. Sebab tu dia letak dua-dua. Sebab benda tu boleh baca tapi ikut qiraat masing-masing lah. Macam Hafs dia pakai sin. So kita kena bunyi sin lah. Waya bersutu. Tu contoh berhati-hati nampak ni. Mesti ada, nampak pelik sikit mesti ada cara baca yang lain tu. Kita tak boleh hentam semua sama rata. Sama juga dengan surah A'raf ayat 69. Sama juga dia jumpa macam ni. Atas sod ni ada sin. Bila nampak macam ni, kita nak baca sin ke sod? Bila nampak macam ni, kaedah kita akan guna huruf sin. Kedudukan huruf di atas lebih utama, lebih masyhur, lebih famous, lebih glamour. Kita kena utamakan yang atas ni. So atas ni huruf sin. So kita bunyi dengan huruf sin lah. Bastoh. Sebab asal dia pun guna huruf sin. Tapi ada qiraat lain guna huruf sod. Sekarang kita cerita qiraat Hafs. Hafs ni dia guna huruf sin. So kita guna sin lah. Bastoh. Ini huruf to. Jangan terikut dengan sin yang rendah-rendah tu. To tetap tinggi. Bastoh. Dan ini pun ada ta marbutah. Bila waqah akan lepas akan jadi ha sukun kan. Sebab ha kan ada angin yang lepas. Angin yang masuk ke dalam, angin penat tu. Bastoh. Bukan bastoh. Itu ha pedas. Bastoh. Macam angin masuk ke dalam. Bunyi macam tebal kan, ha kan kat sini. So dia akan berhenti kat situ. Bastoh. Bastah. Kerana kita bunyi nak sin, to jadi ta. Bastah. Salah. Dia mesti kontrol satu-satu. Ba dengan ba ni bo. Bostoh. Itu kalau jadi sod, huruf to, semua jadi tebal, ba pun jadi tebal. Bos. Itu dia tukar jadi sod pula. Ba tetap ba. Ba, bastoh. Bastoh. So ini semua kena jaga. Sin, sod semua. Memang makhraj tu sangat penting. Jangan salah. Yang ada sin dengan sod. Kita jangan, tak apalah, boleh je lah. Jangan mana-mana nak kata boleh-boleh je lah. Saya tak tahu. Kalau orang ada pemikiran macam tu, berhati-hatilah. Jangan suka nak memandai-mandai kata declare, boleh je, tak apa. Jangan nak tak apa. Sebab setiap benda huruf tu ada dia punya orang kata apa, tingkatan bacaan dia tu yang kita kena sempurnakan. Baru kita baca, kita kata bacaan yang secara fasih. Satu lagi surah Ghasyiyah ayat 22 pun guna kaedah yang sama, tapi kat sini memang siap-siap dah huruf sod. Sebab asal dia huruf sin.
Bimusaitir. Ini asal dia. Tapi sekarang qiraat kita guna huruf sod. So terus pada teks pun dah siap dengan sod. So kita pun akan baca dengan sod lah. Kita pun tak baca sin pun sebab kita nampak memang dah huruf sod kan. So kita akan baca dengan sod lah. Tapi bila walaupun huruf sod, kita punya mulut makhraj kita sekarang sebut huruf sin. Kat situ lah kena berhati-hati. Kekal dengan sebutan seperti dalam mushaf. Buat original ni sin. Tapi dalam Quran dah siap-siap dah guna huruf sod. Dan Quran qiraat kita ni teks dia memang dah huruf sod. So kita bunyilah bimusaitir. Saitir. Bimusaitir. Huruf lin kita kata suara turun bawah. Bimusaitir. Tir. Ra ni kita akan bunyi macam tebal. Sebab to kan disebut tinggi. Kalau kita bimusaitir. Macam to tu jadi macam nipis kan. Bimusaitir. Tir. Tapi tir. Bimusaitir. Tak ada. Dia tak ada guna dengan bibir. Bukan huruf bibir tak perlu muncul bagai. Bimusaitir. Maksudnya kita akan guna huruf sod. Tapi dia tentang dah sod dah. So kita akan sebut dengan huruf sod. Tapi bila baca jangan make sure lah tu sod. Jangan kita sebut sin pula. Ini sin lah. Lasta. Lasta. Tu jadi sod. Lasta. Lepas tu. Pada surah Tur ayat 37. Perempuan tahu dah saya perempuan baca Quran selalu setiap hari baca Quran. Tapi nak highlight ke supaya janganlah buat salah pada sebutan makhraj huruf ni. Okey. Pada surah Tur 37 kaedah yang sama juga tapi tengok sod ni kat atas pula. Sin ni di bawah. Ingat ini bukan sin saktah yang berhenti pula kat sini. Tak ada kena-mengena, ini bukan saktah. Pattern macam saktah kan sin kecil. Tapi dia duduk bawah sod. Bila duduk bawah sod apa pula nak kena buat ni? Harus dibaca dengan dua cara. Okey, bila dah macam ni kita duduk boleh. Nak guna sod pun boleh, nak guna sin pun boleh. Namanya duduk pun betul. Kalau asal dia al-mustaiz al-musaitirun al-musaitirun asal dia huruf sin. Tapi nanti kita jumpa huruf sod dengan sin kat bawah. So kita tahu siapa lebih masyhur kan. Siapa di atas tu masyhur. So kalau kita guna sod pun boleh. Tapi untuk ni dua boleh. Sod boleh, sin pun boleh. Macam tadi kalau sin kat atas kita ambil sin saja. Kalau sod bawah tu tak pakai. Tapi sekarang ni sod pun boleh, sin pun boleh. Tapi kita lebih utamakan sod lah sebab dia kan duduk di atas. Tapi kalau orang guna sin pun boleh lah sebab memang original dia huruf sin. Al-musaitirun. Al-musaitirun. Musai. Beza kan bunyi dia boleh. Musai dengan musai kan bunyi lain. Makhraj memang sama tapi sifat dia lain. So kena berhati-hati pengucapan huruf tu. Antara sod dengan sin. Lepas tu ni. Last sekali pada surah Ar-Rum ayat 54 pun ada juga bacaan khusus itu pada huruf dot ni. Okay. Kalimah tersebut harus dibaca dengan baris fathah baris atas atau juga baris dhammah baris depan pada huruf dot. Macam ni. Da'fin, ni. Okey, huruf dot ni. Teks kita nampak daripada atas da'fin. Da'fau. Apa itu baca sama kan ada dengung semua kan. Tapi huruf dot ni. Dan dia juga boleh baca dengan baris depan. Du'fau. Maksudnya dot ni boleh baca dengan baris depan juga. Tapi pada teks dia nampak macam ni. Do. Sedangkan dia boleh baca du pun boleh. Tapi kita kena tahu lah. Tapi baris bawah tak boleh lah. Tak boleh lah. Dia memang baris atas, baris depan saja. Jadi kalau macam pun nak bertalaki, yang first time bertalaki, kita baca yang pada teks dulu. Kalau kita nak rasa bacaan khusus tu, kita baca baris atas dulu. Min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwah. Kita baca baris atas dulu. Lepas tu second round, lepas tu terus baca yang kita nak baca yang baris yang depan pula. Maksudnya kita dapatlah dua-dua. Kita bertalaki dapat dua-dua bacaan khusus tu. Tadi kita baca dengan da'fin. Lepas tu kita buat ulang balik, kita baca dengan baris depan pula. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah. Maksudnya bacaan kedua kita baca pula baris depan. Jadi kita dapatlah dua. Maksudnya kita dah bertalaki dengan dua bacaan khusus. Itulah. Maksudnya kalau pada teks memang kita nampak macam ni baris atas. Tapi dia juga sebenarnya boleh baca dengan baris depan. So bila nak bertalaki, first kita baca yang pada teks ni kita nampak terang ni. Lepas tu second round tu
Bukan sekian orang tunggu habis khatam ke apa. Habis je ayat tu kita baca sekali lagi dengan baris depan. So dapatlah dua. Dapatlah baca dua bacaan tu. Bacaan khusus. Okey. So inilah cerita dalam kategori bacaan khusus. So ini mesti kena dapat pada guru. Untuk pendengarkan balik Ishmam kita, raum kita, imalah kita, tahsil semua tu mesti dapat dengan guru. Kita tak boleh macam buat sendiri praktis-praktis, kita praktis. Tapi tak ada siapa nak dengar balik kita punya muncung tu betul ke, kita punya raum tu betul ke. Benda tu kena disahkan lah. Kalau guru kita kata okey betul, okey cukup dah, okey lah tu. So kita akan pegang benda tu. Sebab macam saya sendiri pun, saya tahu ramai yang bertalqin dengan saya pun ada bertalqin orang lain. So bila bertalqin dengan dia, bila baca dengan saya dia tak tepat, saya takkan terus nak menyalahkan dia. Sebab apa, setengah guru, mungkin guru dia yang pertama tu talqin dia macam tak apalah, boleh lah, macam tak tekan sangat lah, boleh lah, boleh terima. Tapi bila baca dengan saya pula contohnya, macam tak tepat benda tu. So kita kena repair, kena upgrade lah bacaan. Ya, macam tu. Kita pun tak nak salah mana guru, kita pun tak nak salah pada pelajar. Kadang-kadang bila kita, kadang-kadang bila kita kata, awak tak betul lah Ishmam ni, awak talqin dengan siapa? Katalah dia talqin dengan ustaz mana-mana. So kita tak nak argue dengan ustaz tu ke, tak nak. Ini kita yang tak tepat tu just upgrade. Upgradekan balik bacaan tu. Sebab apa kadang guru pun, dia nak tekan-tekan sangat, kadang pelajar pun tak boleh nak terima. Kita tahu lah peringkat-peringkat umur kan. Tapi lebih pada kita praktis lah. Praktis. Kalau tak tepat, praktis lagi. Tambah-tambah yang jenis apa, bacaan-bacaan khusus ni lah. Ishmam tadi kan, Ishmam, Raum, Imalah, Tahsil semua tu, apa nak yang kita kata nakal tadi yang asalnya adalah Irtiqaq Sakinain tu, itu semua kita memang kena ada guru yang semak. Kalau tak kita tak boleh baca sendiri. Kalau tak janganlah declare diri sendiri tu dah khatam ke apa semua. Sebab apa kalau perempuan declare saya dah khatam, memang saya nak check itu dulu. Kalau itu lepas, insya-Allah yang lain tu okey. Kalau itu tak lepas, memang ada problem lah kat situ. Sebenarnya tak boleh lah, janganlah declare sendiri. Kalau dah declare betul-betul boleh baca, okey. Sebab apa selagi tak lepas, memang kita macam mana kita boleh kata saya khatam 30 juzuk sedangkan ayat tu tak lepas. Tak boleh, maknanya tak sempurna pun kan. Macam itulah maksud dia. Tapi tak sempurna pun bukan maksudnya teruk sangat, tak ada. Kita belajar je lah, praktis lagi dan dapatkan sebutan daripada guru. Guru tu check, betul lah, awak betul, okey, complete dah. So kita akan pegang benda tu sampai kita mati pun kita baca, itulah bunyi dia. Jangan tukar-tukar lagi dah. Maksudnya macam tu. Okey, so setakat ni kita pun ambil masa lebih sikit, terpaksa juga lah habiskan silibus ni. Saya ni pun dah last. So insya-Allah minggu depan kita akan minta Liza pun online. Mungkin lah Zoom ni sekejap dan mungkin dah 8 suku hingga 8.45 untuk kita terangkan macam mana kaedah nak buat ujian tu. Nanti kita dah offline, kita dah keluar pada Zoom. Kita masuklah kita punya grup Telegram tu. Kat situ saya bagi link, nanti pun tekan je lah link tu, jawab soalan kat situ. Macam yang mana yang buat tahun lepas tu, sama juga tahun ni. Soalan tu dah tentulah akan tukar. Mungkin mestilah buat lain. Tapi perempuan bacalah buku kalau rasa tahu soalan tak susah pun. InsyaAllah kalau dah faham tu, insyaAllah pusing-pusing mana pun boleh jawab. Tapi semua objektif. Tak ada subjektif. Kita pun tak ada masa nak mark subjektif. Kita semua objektif je. Kalau ABC hitam je lah. Tak reti pun tekan je lah apa-apa button yang ada. Asalkan kalau kita tak tekan button tu nanti dia tak boleh nak submit. Sebab dia semua kita memang kena tekan. Kalau ada 50 soalan, 50 tu kena tekan. Tak boleh macam tak tahu 50 soalan, tak tahu 10. So kita biar. So dia tak boleh nak submit. Kita tekan pun dia tak boleh. Dia tak lepas. So kita kena tetap juga buat. Tak reti tu bubuh je lah. ABC pun. Yang penting yang complete lah semua. Macam itulah. So next week saya jumpa perempuan masa time Zoom macam ni juga. Untuk nanti pun setengah jam untuk taklimat ujian tu. Lepas tu nanti perempuan buat sendirilah. So insyaAllah yang minggu berikutnya, minggu yang jadi kita macam tengok balik lah apa benda yang kekurangan. Itu kira macam last lah. Kita pun tak ada nak plan apa-apa lagi. Untuk yang last day ke apa kan. Ini pun secara online. Kalau ada apa-apa kita buat program pun nanti kalau perlu kita jumpa, contohlah ada kebolehan kita, kemudian kita keadaan sesuai kita jumpa kat surau ke apa, ada last day ke apa benda, nanti kita akan fikir lain lah. Tapi buat masa ni kita settle yang cara online dulu. Sebab apa-apa selagi dah ada dalam grup tu, jangan keluar lah duduk dalam Telegram tu, tak ada apa-apa pun. Sebab apa-apa info saya akan bagi kat situ. Okey? Kalau perempuan masih berminat nak belajar dengan bengkel lah. Sebab apa daripada perempuan yang keputusan peksa nanti, saya akan tengok kita buat analisa apakah kaedah yang sesuai untuk kita, kalau next year ada lagi kelas, kita akan guna kaedah apa macam mana pula. Sebab apa saya lebih penting pada sebutan, lafaz, praktikal. Bukan suruh perempuan baca seorang. Maksudnya kita dengar macam mana sebutan tu macam mana, sebelum perempuan mengaji tu, ikutlah praktis lah macam tu. Contohlah kan. Tapi kita tengok pada perempuan Rizat nantilah.
Macam ni kita nak guna kaedah apa yang sesuai. Sebab dah 8 tahun benda yang jenis lebih pada teori, so kita nak lebih pada praktikal pula. Syuk tengoklah macam mana pada punya result. Kalau perempuan semua dah cemerlang bagai, tak payahlah. Perempuan boleh belajar sendiri, kan. Okey, untuk itu so kita stop sini dululah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Insya-Allah panjang umur, jumpa minggu hadapan. Thank you Aliza. Bye. Assalamualaikum.